Baik, Alhamdulillah. Okey. Selamat buka puasa lambat lagi kan? Lambat lagi. Okey, Cik Syah. Encik Syah merupakan sekarang adalah pengarah di Pusat Kaunseling Kerjaya Alumni di HEPA. Tajuk yang akan diketengahkan oleh Encik Syah pada pagi ini ialah cabaran kebolehpasaran graduan. Seperti kita sedia maklum, graduan kita di UPNM ini adalah terdiri daripada graduan awam dan juga graduan dari kalangan kadet. Kadet lah. Tanpa saya melengahkan masa, yang jam telah menunjukkan pada 11.02, saya mempersilakan Encik Syah untuk meneruskan topik kita pada pagi ini, dan insyaAllah di akhir sesi nanti sekiranya ada sebarang pertanyaan boleh kemukakan di ruang untuk sesi soal jawab nanti. Dipersilakan Encik Syah. Terima kasih Puan Zunai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sekali lagi pada semua yang hadir, yang berbahagia, Prof. Datuk Hassan Gaya Abdullah, Naib Chancellor UPNM, yang berusaha Puan Fazilah selaku pendaftar UPNM yang bagi saya mencetuskan idea program ini. Saya ingat lagi sebenarnya Puan Zunai, saya adalah orang awal rasanya. Tapi oleh kita tertangguh, akhirnya saya dapat nombor 24. 24 tu tak cantik sebenarnya. daripada awal, lepas tu dia sibuk dengan program universiti sebagainya, tapi Alhamdulillah dapat juga bertemu dengan hari yang keberkatan lah, itu hari Ramadan, dan hari ini adalah hari yang dah ke-15, dah separuh perjalanan kita dalam Ramadan. Terima kasih kepada Puan Zunai selaku Rustia untuk pelaksanaan program. Memang saya nampak program ini memberikan impak dan memberikan peluang kepada para pegawai khususnya untuk kata orang pun, kalau tidak pun untuk kata orang pun berkongsi pengalaman, idea dan juga ilmu yang bagi saya boleh kita share bersama. Dan sebab bagi kita setiap manusia, setiap individu ada potensi, setiap individu ada kekuatan, ada kelebihan masing-masing, maka eloklah kita berkongsi. Moga-moga sebabnya bila di akhir hayat kita nanti ada 3 perkara yang kita lihat. Pertama, kita bawa kita punya amalan. Kedua, kita anak yang salih, dan ketiga, kita amal jariah. Ini amalan kita tu maksudnya apa ilmu yang kita sampaikan. Walaupun sedikit, sepatah dua patah, tetapi kalau ilmu itu dimanfaatkan, diguna pakai berturun-turun, maka insya-Allah kita harapkan dia dimanfaat hingga akhir hayat kita, sehinggalah kita dikembalikan nanti insya-Allah. Insya-Allah pada pagi ini saya saja sebenarnya mengambil tajuk lain sikit. Kalau ikutkan selalu kalau bercakap tentang psikologi, counselling, tapi hari ini saya ubah sikitlah sebab nak nampakkan kelainan sedikit, sebab saya lihat bahawa kami pun memegang portfolio kebolehpasaran ataupun kerjaya, dan kerjaya adalah satu perkara yang utama di universiti dan melibatkan, dikatakan sebagai satu KPI utama di universiti. Dan bila setiap kali kohort pelajar bergraduat dan sebagainya, maka itulah waktu-waktunya untuk kita berkejaran mencari ataupun mengejar pelajar untuk memastikan bahawa pelajar-pelajar di universiti UPNM ini mendapat manfaat bekerja dan peluang-peluang bekerja. Dan yang kedua ialah kita nakkan boleh pelajar ini bukan sekadar bekerja tetapi mempunyai quality education dan kualiti segi pekerjaan yang kita harapkan khusus di UPNM. Dan tak dinafikan bahawa UPNM antara universiti yang sejak tahun 2012 lagi sebenarnya memang kita berada di tingkat yang boleh dibanggakan lah. Pada asalnya masih ingat lagi masa dulu kita punya kohort pelajar kita 80-20. Saya ingat masuk 2018 pelajar kita, saya ingat ada sekali kita pernah mencapai tahap 100% kita punya kebolehpasaran tahun pertama. Kenapa 100%? Sebabnya masa itu daripada jumlah pelajar tu, semua pelajar kadet ada 4 orang saja pelajar awam. Dan 4 tu habis saja belajar, sambung belajar. Maka memang totally kita 100%. Tapi berikut lepas tu dia dah banyak pertambahan. Dan sekarang ni kalau kita tengok, kalau saya akan show kejap lagi pada statistik 2021 nanti, kohort kita kadet dalam 30-35% saja. Dan selebih itu adalah pelajar awam. Itu yang kita berlakulah. Dan cabaran pasti berlakulah untuk kita memastikan bahawa GE atau kebolehpasaran graduan ini berada di tahap yang tinggi. Memang kita berada di atas, tapi matlamat untuk mengekal tu ada satu cabaran besar sebenarnya. Okey, seterusnya saya terus start mukadimah dah mula. Kita mula dengan slide pertama lah. Cuma insya-Allah lah, kita moga-moga kalau ada apa-apa tuan-tuan puan bagi Prof Doktor yang ingin bertanya, boleh insya-Allah kita berkongsi. Dan kalau seandainya mungkin inilah, itu ilmu ni besar, luas dan sebagainya, kalau ada apa-apa yang mungkin nak dikongsi pun silakan. Kita sama-sama untuk belajar pada hari ini insya-Allah.
Okey, seterusnya tentang ekosistem pengurusan keboleh pasaran graduan UPNM. Kalau kita ekosistem pengurusan keboleh pasaran graduan UPNM, keboleh pasaran graduan ni bukan hanya meletakkan asas kepada pusat kami lah di Pusat Kaunseling Kerjaya dan Alumni, tetapi kita bergerak seiring dengan semua sekali. Kalau kita sihat sekarang ni memang kita dah bergerakkan dari segi ekosistem tu atau pergerakan tu, dari segi tadbir urus tu kita telah memberikan ruang kepada semua fakulti untuk bersama. Saya pun tadi baru habis saja jadi bersyarat dengan fakulti kejuruteraan, sebab sekarang kita nak bergerak ke fakulti sebab sekarang ni adalah pelajar yang pelajar tahun kohort 2023, kalau pelajar F3P, Pusat Bahasa, AKP sekarang semua berada di dalam line pergi ke latihan industri. Hanya pelajar FKJ saja yang berada dalam kampus, dan ini adalah satu ruang dan peluang untuk kita menggerakkan strategi dan aktiviti yang mungkin kita laksanakan supaya kita tak tertinggal atau tak terlepas pandang untuk kita nak memastikan bahawa projek ataupun proses untuk kita membantu tu berterusan. Sebab tadi kita bincang beberapa perkara, kita nak laksanakan program Ready to Work program, on campus interview, ada juga pelajar yang kohort yang akan pergi LI pada bulan 7 pun kita tengah readykan juga supaya ruang-ruang tu ada. Dan peluang kita bukan sekadar dia memenuhi syarat untuk pergi ke latihan industri. Yang penting ialah dia dapat sesuatu impak yang besar dan balik tu akan dibawa untuk dibercerita semasa dia pergi terbuka akhir nanti. Sebab bila pelajar ni graduan ni selalunya bila kata habis saja kohort belajar nanti, selalunya temuduga tu akan berlaku. Dan selalunya temuduga tu dia akan balik pada apa yang you buat semasa latihan industri. Kalau macam kita ni Puan Zunai dan juga kawan-kawan lain yang lain ni, kita insya-Allah kita dah lompat-lompat kan. Saya dulu pun before this saya di MMU, before this saya tempat lain pernah pergi UNKL kejap. Lepas tu awal dulu masa-masa belajar tu je cikgu kejap kan. Dia kejap 1 bulan je. Ingat lagi masa duduk di Felda Tenang Station. Baru dia pergi lalu itu masa banjir. Ingat balik tempat lama kan. Lalu kat Tenang Suramat sebagainya kan. Situ waktu tu awal ni kita dah lompat-lompat. Kalau kita pergi Teburuga dan sebagainya atau kita beroleh pertukaran kerja sebagainya, maksudnya di situ panel-panel akan bertanya kita tentang pengalaman bekerja, bagaimana you solve the problem sebagainya, what your skill yang ada, bagaimana you manage dan sebagainya. Tapi kalau graduan atau fresh sebagainya, dia lebih kepada bertanya tentang apa yang you buat di kampus, dan paling utama juga ialah semasa you buat latihan industri. Itu sebab saya sebenarnya memang menekankan dari segi pengalaman ataupun manfaat pergi ke latihan industri. Dia ada 2-3 perkara lah. Yang pertama mungkin melihat kepada di mana latihan industri itu berada. Kalau kita pergi ke company yang mungkin bukan JLC sebagainya, itu ada juga peluang-peluang yang lain. Contoh macam pelajar kalau pergi tempat yang agak powerful contoh JLC, itu ada satu tempat yang besar contoh Petronas ke Maybank ke CIMB Bank sebagainya. Baru ni pun bila kita buat event sekarang ni untuk makluman Puan Zunai dan semua sekali, untuk LI pun bukanlah sewenang-wenang contoh hantar surat lepas tu boleh dapat. Macam dulu boleh. Contohnya kita hantar satu surat, offer letter satu, kita nak buat LI sebagainya, maka dia akan reply, dapat ataupun pergi dan sebagainya. Tapi lah ni bukan. Contoh macam baru bila saya cakap dengan CIMB Bank baru ni. Untuk CIMB Bank, pelajar yang nak pergi LI latihan dia ada 2 tahap. Itu tahap atas, tahap bawah. Tahap atas ialah pelajar yang make sure GPA dia 3.5. Gitu sekali tu. Dan peluang pelajar bila habis saja daripada LI tu, peluang untuk dapat kerjaan tu memang cerah. Tapi tahap kedua pula dia nak dalam 3.0. Itu dia kena ada proses. Sama ada kalau you bagus LI, mungkin lepas tu dia akan serap. Dan juga kalau dia tengok peluang kita dah ubah sistem kita kepada fakulti F3P, fakulti FSTP, Pusat Bahasa AKP, yang mana kita punya kohort pelajar kita meletakkan latihan industri di hujung. Dengan matlamat kita untuk memastikan bahawa peluang-peluang pelajar ini untuk terus bekerja dalam latihan tersebut. Itu penting. Itu sebab saya pun baru ni saya bercakap dengan beberapa fakulti untuk kita mungkin kena buat kajian impak sikit lah. Maksudnya selepas saja pelajar habis saja LI, maka kita buat kajian sikit. Maksudnya kita tengok berapa ramai pelajar-pelajar kita yang habis saja LI di situ, dapat peluang kerja di situ ataupun tidak dapat. Sebab kalau kita dapat masa peratusan tinggi, maka kita rasa kita capai matlamat kita. Sebab kita nak letakkan bahawa syarat bukan sekadar pergi untuk memenuhi kita punya pengajian akademik, tetapi yang penting ialah pelajar itu dapat manfaat bekerja di tempat situ. Itu yang kita nak lah. Bukan dulu boleh cerita tentang nak cerita tempat rumah dekat dan sebagainya. Tapi sekarang ni insya-Allah kita harap ke arah situ. Dan satu lagi saya lihat juga sekarang ni bukan banyak juga industri bukan kata pergi free-free. Maksudnya ramai pelajar-pelajar kita yang pergi ke latihan industri diberi ruang.
dan peluang untuk dapat allowance sampai 7,800. Ada yang sampai 1,000 ada juga. Itu yang saya nampak ada impak yang besar lah. Dan bukan itu, bila di KL ni memang itulah utamanya. Sebabnya nak bayar rumah dan sebagainya. Tapi yang penting ialah peluang dan juga pengalaman pelajar di situ. Sebab saya ulang balik, dia akan balik kepada asal nanti bila kata nak ruang pekerjaan semasa peluang terduga nanti, maka itulah ruang-ruang yang ditanya, you buat apa KLR dan sebagainya, apa projek you buat, you skill apa yang digunakan sebagainya, itu yang akan dihadamkan semasa terduga nanti. Itu sebab memang kita memberikan nasihat dan juga ketumpun perancangan berpelajar bahawa pergilah ke tempat-tempat industri yang bagi saya ada impak besar. Kalau mungkin bukan GLC pun tak apa, yang penting tempat itu memberikan ruang untuk belajar semaksimum mungkin dalam bidang pengajian yang you all ataupun pelajar ceburi. Okey, itu untuk ekosistem lah, dan itulah yang bagi saya benda ni berlaku bukan hanya pada kami sebenarnya, tetapi dia melihat kepada seluruh warga kampus, khususnya di fakulti, di pusat pengajian yang mana mereka juga mempunyai impak dan juga peranan bersama untuk memastikan bahawa matlamat kita untuk meningkatkan atau mengekalkan nilai kadar keboleh pasaran kita berada pada tahap yang sebegini tinggi. Itu yang penting. Okay, next. Berkaitan dengan pengenalan sikit. Baru masuk pengenalan. Okay. Pengenalan setiap tahun, ini saja saya baca sikit. Saya just sikit lah. Setiap tahun Universiti Pertahanan mampu melahirkan graduan yang akan bersaing dalam pelaksanaan kerja. Pencapaian GE setiap tahun bukan sesuatu yang mudah untuk dikekalkan. Maksudnya tahun 2012 kita dah mula dah. Kita dah ada kita punya kajian sendiri. Lepas tu tahun 2018 baru start dengan SKPG sebagainya. Maka kita dah retik dah budak-budak kita, mana-mana pelajar kita kerja sebagainya kan. Dan ini bukan senang nak dikekalkan, sebab sekarang alhamdulillah orang melihat bahawa kita berada tinggi saja kan. Tapi kita nak kekal tu bukan senang, sebabnya memang kena sokongan sepenuhnya daripada semua pihak. Alhamdulillah setakat ini alhamdulillah banyak membantu di pihak fakulti, pelajar juga dapat comeback datang balik untuk kita bantu untuk memastikan bahawa pelajar itu bekerja di tempat-tempat yang sesuai. PNC juga akan terus melaksanakan usaha berterusan meningkatkan akademik kemahiran. Ini kita pasti bahawa kita tak boleh kompromis dengan segi akademik, sebab penting, sebab akademik adalah satu tujuan utama di sini, dan juga kemahiran yang wajib dimiliki dan ini sebagai penentu kepada keboleh pasar graduan dalam industri. Maksudnya di sini ialah sekadar bukan kata kita melihat akademik, tapi akademik penting, tetapi bersama kemahiran-kemahiran perlu ada. Itu sebab pelajar yang kata pun pernah juga kita melihat di senario-nya, mungkin kita bukan buat satu kajian juga melihat dari segi perbezaan antara pelajar yang mungkin aktif kan, mungkin yang agak ke depan dan sebagainya, dengan pelajar yang mungkin tak berapa, dia hanya datang tidur. Itu kita tak nak lah. Tapi kita alhamdulillah di sini tak ramai. Jadi tadi saya bercakap dengan fakulti kejuruteraan, untuk tahun ni saja pelajar kita kejuruteraan yang keluar 125 orang saja, tak ramai. Maksudnya kalau kita boleh kejar, kita boleh manage diorang ni dengan kita punya cohort, kita punya style kita, insya-Allah kita boleh bantu dia. Tahun berikutnya hanya 66 orang saja. Saya rasa tak masalah untuk kita bekerjasama untuk pastikan bahawa kita mampu untuk lahirkan pelajar the best di peringkat nasional nanti, insya-Allah, dan kita harap kita boleh capai di peringkat international nanti, insya-Allah. Seterusnya, keberhasilan graduan bukan sahaja berpandu kepada pencapaian akademik yang cemerlang, tetapi perlu disimbang kemahiran keboleh gajian dan keboleh pasaran dalam industri. Itu sebab now kalau kita tengok KPT, pencapaian tinggi di bawah YBM yang baru ni, dia memfokuskan kepada bukan sekadar kita melihat kepada GE yang tinggi, tetapi dia lihat kepada gaji premium. Gaji premium nanti saya katakan dalam slide nanti, iaitu melangkaui 4,000. Dan saya pun meletakkan satu lagi kita punya aras, iaitu kita ada gaji pertengahan ataupun yang middle, iaitu antara 2,500 ke 3,000. Itu yang kita nak target lah pada pelajar kita. Semakin tinggi kadar keboleh pasaran graduan, semakin tinggi kualiti graduan yang dihasilkan oleh sebuah universiti dan berupaya memenuhi permintaan. Itulah kita yakin bahawa bila kita mampu untuk satu takat view yang cantik atau yang menarik tu, maka keinginan industri untuk turut serta hadir bersama kita, insya-Allah. Saya ingat lagi masa mula-mula kita bermula tahun 2018, 19, 21 untuk mula-mula bila kita pergi industri, memang ada industri yang masih ingat kita ni semua 100%. Dan lah ni ada juga a few, tapi alhamdulillah dengan usaha semua peringkat kita di peringkat top management dan chancellor sendiri, lepas tu peringkat perusahaan tinggi, TNC, PNC dan juga semua dekan-dekan fakulti semua, alhamdulillah kita dah mula bergerak memperkenalkan, menjadikan bahawa kita adalah satu universiti yang open kepada industri dan kita ada pelajar-pelajar yang bersedia untuk bersama, untuk hadir memberikan khidmat di dalam industri yang ada sekitarnya.
Seterusnya lah berbagai usaha, banyak juga kita usahakan, memang banyak bagi saya, kita dah gerak berbagai usaha kita yang kita nak pastikan bahawa tu tadi memastikan usaha, meningkatkan, mengekalkan, itu dia, kadar peratusan kebolehperasan graduan GE 90%. Itu yang agak tinggi dan juga GE merupakan KPI NAB Chancellor dan Universiti. Kita punya pelajar tak ramai. Pelajar tahun lepas kohort kita dalam 1025, 1026. Cuma bila kata tak ramai tu, banding macam UITM. UITM tu dia, bertaburan, beribu-ribu, berjumlah berpuluh ribu. Cuma kalau macam kita ni, sebab bila kita nak dilihat ataupun KPI tu dia letak di syaratnya kepada peratusan. Maka kalau katalah seandainya pelajar kita ada 1000 orang yang bergraduat, maka kat situ ada 100 orang tak kerja, maka kita dah akan turun 10% kat situ. Berbanding UiTM. Dan 100 orang tu ibarat macam 0.00 gitu. Tapi UPTM dah pergi 10%. Itu dia punya signifikan dia. Orang nampak macam tak apalah UPTM tak ramai. Tak ramai memang betul, itu usaha kita boleh mudah kejar sebagainya, tapi kadang-kadang nak mengekalkan tu dan juga peratusan tu, sebab bila jumlahnya sikit macam tadi 10 orang ataupun katalah 100 orang, 50 orang pun tak kerja pun dia dah impact kepada 0.5, maksud dah tu 95. Itu belum lagi cerita lagi. Ada juga pelajar yang kau tanggat kan, ada dah tua tumbuh sebagainya. Itu cabaran-cabaran yang berlaku juga lah untuk kita nak bergerakkan pelajar ni. Dan seterusnya, usaha yang dijalankan semestinya bukan terah kepada modul pembangunan akademik, tetapi seluruh merangkumi konsep kemahiran bekerja dan kebuli kajian. Maksudnya kita fokus kita di PNM, memang kita fokus ke arah itulah. Memang kita percaya bahawa dari segi akademik memang tak ada kompromis dan kita dah sampai tahap yang bagus. Kita bagi ilmu yang bagus kepada pelajar, itu the best dah. Dan alhamdulillah kita pun banyak menang anugerah berbagai sebagainya di peringkat pengajian tinggi dan di peringkat apa yang patut. Tapi yang penting ialah bagaimana juga kita nak melahirkan dari segi kemahiran bekerja dan kebuli kajian. Saya ingat lagi ada satu buah universiti yang meletakkan syarat, masa dulu saya ingat lagi, tak nak cerita universiti mana, tapi saya ingat ramai yang tahu bahawa PE tu, setiap pelajar atau PE tu, PE ada dalam 8 orang ke 10 orang tu, maka diwajibkan KPI PE tu ialah untuk memastikan pelajar itu bekerja. Sampai itu sekali. Dia nak buat benda tu untuk meningkatkan industri dan sebagainya lah. Dan kerangka yang menyuruh bagi meningkatkan tahap kemahiran kebolehperasan graduan, kebelagajian graduan dalam melahirkan bakal graduan holistik dari tribunal industri. Itu antara yang kita boleh, ini sebagai pendahuluan lah untuk kita bercakap tentang kebolehperasan. Saya nak cerita cabaran di ujung sikit ni, tapi ini lebih kepada nak bagi tahu sikit tentang apa itu sebenarnya kebolehperasan graduan ataupun KPI sebagainya. Okey, untuk fungsi yang pertama, ini baru mukadimah pertama, masuk pada part pertama. What we have to know about GE, apa yang dikatakan tentang GE. Okey, ini takrifan GE di peringkat pengajian tinggi. Saya rasa ramai yang dah tahu, tapi ada yang tak tahu, mungkin kita nak terangkan juga pada hari inilah, sebab saya ambil peluang ni untuk bercakap ini. Berdasarkan National Graduate Employability Blueprint 2012-2017, dikatakan bahawa ada 4 perkara. Saya ringkas 4 perkara. Pelajar keluar saja bergraduat, ada 4 status yang ada. Pertama, bekerja. Bekerja maksudnya ada upah, ada gaji okey, dikira bekerja. Yang kedua, pelajar yang melanjutkan pengajian. Pengajian pun dikira sebagai employed ataupun ada GE lah. Ada kepulauan GE itu ada. Dan ketiga ialah meningkatkan kemahiran. Maksudnya kalau ikut kemahiran ni sekarang banyak berlaku sekarang ni. Masa pandemik baru ni banyak. Macam kita dapat dalam 14 ke 16. Lepas tu KPG PACE ada program. KPG PACE dia ke belakang sikit, tapi KPG Pejana ni, KPG CAP ni dia lebih kepada fokus ada kemahiran, lepas tu terus dia connect dengan industri untuk bekerja. Itu ramai juga. Sekarang ni ramai. Dan kita pun sekarang ni tengah berjalan lagi 3-4 program nak habiskan dana yang akhir ni. Dan insyaAllah kita pun tengah usaha lagi lah. Baru ni dalam mesyuarat KPT pun kita cakap kalau boleh KPT boleh usaha lagi lah. Alhamdulillah baru ni Datuk TKSU telah pun mencadangkan untuk pihak bahagian industri untuk menggerakkan satu usaha lah untuk minta, saya maklumkan nak minta dalam 50 ke 1 juta lagi. Jadi kalau dapat alhamdulillah lah. Bagi saya ia memberikan impak besar sebab bila pelajar ni dan ada yang mungkin dia tak berapa lagi, tak ada ni lagi, maka a few latihan-latihan atau kemahiran sertifat yang ada tu diberikan kepada pelajar. Tapi yang penting ialah bila habis saja cohort program tu, maka dia akan tindikkan, dia akan kaitkan dengan peluang-peluang kerjaan yang dah sedia ada. Itu yang kita rasa the best solution lah untuk bantu pelajar. Dan last sekali dalam menunggu penempatan. Penempatan ni contoh macam kita di UPNM, pelajar yang menunggu penempatan, kita sebenarnya kita status pelajar perubatan lah. Sebab bila habis perubatan ni dia kena pergi housemanship dulu. Lepas housemanship baru dia akan pergi ke diletak di mana-mana hospital sebagainya lah. Masa di situ kita dah untung lah. Kita pun ada persen yang bagus tu. Maksudnya pertama pelajar kadet kita ada berapa persen. Lepas
Lepas tu tambah lagi pelajar perubatan kita yang kita 100% tu ada. Boleh katakan setiap tahun fakulti yang kira bagus ialah, bukan bagus lah, maksudnya memang dia dah confirm lah, iaitu fakulti perubatan. Sebab perubatan tu memang dia punya cohort ialah perubatan, maksudnya dia kira sebagai kadar GE lah. Dan juga pelajar diploma lah yang lanjut pengajian kita di UPNM. Okay? Itu tarifan GE di peringkat KPT. Ada 4 perkara. Seulang, iaitu bekerja, masa bekerja sama ada bekerja kontrak ke, bekerja apa sebagainya. Dan tahun ni kita dah mula, 2-3 tahun dah mula dengan GE ekonomi. GE ekonomi maksudnya produk freelance sebagainya pun dikira, walaupun bergaji. Lepas tu melanjut pengajian dikira, meningkat kemahiran juga penempatan. 4 perkara lah. Itu dikira sebagai satu GE lah. Okay. Ini kecil sikit tak orang nampak, tapi saya just baca sikit tentang definisi kebolehpasan graduan ni. Sama je di atas, cuma nak beritahu bagaimana diukur. Ukur dia, kadar kebolehpasan IPT diukur ialah kadar pengurang ialah dijumlahkan pelajar kita, bahagi dengan peratusan tu, dan jumlah tu saja. Maksudnya kalau kata kita ada 1000 pelajar, 100 orang tak kerja, itu dah kira 10%. Itu yang kita nampak lah. Itu very simple lah, calculation yang mudah. Kalau bayangkan macam UiTM, 100 orang, tak ada apa lah. 0.4, kita 10%, meski kita jatuh 9% dah. Itu belum lagi yang terkucil-kucil lain lah. Itu yang kita memang betul nak jaga supaya jumlah tu. Sebab kita jumlah kecil tapi dia melibatkan peratusan. Itu impak besar lah. Sebab dia kira bukan jumlah. Dia kira kepada kadar peratusan GE di peringkat semua IPT. Okey, ini adalah gradability yang bagi saya ada letak 9 perkara yang berkaitan lah. Pertama dari segi graduate certification, maksudnya pelajar yang ada nilai. Yang kedua branding atau visibility, maksudnya keterlihatan atau branding kita di mana. Lepas tu dari segi research innovation yang bagi saya kita bergerak ke arah itu. Lepas tu employer reputation, bagaimana kita nak menggerakkan kita punya industri bersama dengan industri. Kita punya employer itu dan industri, lepas tu seterusnya industrial punya networking, bagaimana kita nak menggerakkan kita punya networking kita dengan industri. Sebab ini kita memang, saya pun bercakap dengan pihak fakulti, ada juga di peringkat lain, di institusi lain yang sampai tahap bukan hanya sekadar di peringkat fakulti ada connection ataupun networking dengan industri, tetapi dia meletakkan syarat. Sampai begitu pensyarah pun ada satu. Ibarat dia kata satu pensyarah, satu industri. Macam itu sekali. Tapi kita belum sampailah. Tapi kalau sekarang ni kita boleh bergerak di fakulti pun dah cukup baik. Dan Alhamdulillah, saya nampak fakulti dah mula bergerak laju sekarang ni untuk engage dengan industri-industri. Itu yang penting sebab kita ada empower kat situ. Dan juga grant application lah. Grant-grant yang kita ada, saya rasa di peringkat fakulti banyak. Tak kira apa grant yang kita ada. Lepas tu academic reputation, memang Alhamdulillah kita berada dalam cohort yang betul. Kita dalam standard yang ada, kita di ni. Lepas tu enrollment kita dan juga market driven curriculum. Ini lah perkara yang 9 perkara yang dilihat sebagai perkara utama untuk melihat credibility dihadamkan supaya satu ketika nanti kita dapat satu keluaran impak keluaran pelajar yang the best. Ini sedikit saja, tapi dia sampai 2020 sebab saya tengok saya ambil datang daripada buku Pelan Strategik 2021-2025 KPT. Kalau tengok itulah dia punya peratusan, maksudnya peratusannya daripada 70 lebih dan now 2020 dia pergi ke 84. Dia turun sedikit sebenarnya sebabnya COVID, lepas tu turun sikit dan saya yang terbaru ni dia akan naik balik sikit. Saya dalam 86 ke 88 macam itulah. Tapi dia punya range di peringkat national level, dia punya PAR dia adalah 85%. Itu dia punya perkiraan lah. Ini sedikit yang last year punya kita. Kita pada tahun 2021 kita punya CGPE lah. Kita punya kadar kebolehpasan kita kepada 96.9. Kita alhamdulillah kita boleh tengok memang kita berada di takat yang boleh dibanggakan lah. So itu range kita 88, 88, lepas tu naik 99. Dan last kali saya ingat tadi pun nak masuk satu lagi, itu pada 2001, 96.9. Itu yang tertinggi lah. Kalau tengok last year tu, itu yang tertinggi. Yang terbaru 2021. 2022 insyaAllah incoming. Tunggu kegiatan rasmi dalam masa dekat lah insyaAllah. Kita tunggu dalam masa dekat insyaAllah. Lepas tu saya pun akan bergerak. Saya pun dapat data-data tu dan tim kami akan bergerak ke semua fakulti untuk kita buat satu mesyuarat dan kita akan tabelkan analisa kebolehpasan graduan di peringkat semua fakulti insyaAllah. Seterusnya dia pencapaian kita lah. Maksudnya daripada bawah tu 2017-18 alhamdulillah peratusan kita GE yang bagus dan saya nampak saya suka cuba melihat balik, cuba mengutara balik kaitan dengan 6 attribute graduan UPNM tu. Sebab saya benda ni nampakkan
menampakkan kita keterlihatan pelajar. 6 perkara tu, dan mungkin kita boleh bincang lagi, mungkin saya rasa pihak pengurusan boleh bincang mungkin dengan idea dengan zaman yang berubah sekarang ni, mungkin ada beberapa perkara yang boleh ditambah lah, mungkin jadi 7 ke 8 ke contoh. Macam antara penting ialah mungkin kita tengok dari segi kemahiran dari segi IT contohnya. Itu penting sebab bagi saya itu ada satu keperluan sekarang ni. Kalau kita tengok nanti saya akan share juga dari segi hierarki pekerjaan-pekerjaan yang ada, nampak sekarang keadaan tu lebih ke arah ke depan. Dan contohnya tak nafikan bahawa contoh kalau pelajar ni berada di fakulti pengurusan, tak salah kalau contoh kalau kita ambil dua kos ke sebagainya, kita tengok apa benda yang kita boleh tambah nilai pada pelajar. So dia keluar tu dia lebih efektif dan juga lebih berimpak lah. Salah satu very simple saja Puan Zunai dan juga yang lain, beri saya cakap dengan beberapa pelajar. Contoh kita melihat lebih besar, tapi sebenarnya yang paling simple, basic ialah dari segi pengisian ataupun pelajar dari segi tu kalau dari Microsoft tu kita ada Word, kita ada PowerPoint, tapi Excel. Sekarang ni saya tengok Excel adalah paling penting dan saya pun tengah bergerak untuk melaksanakan kursus kepada pelajar. Saya harap kalau boleh kita nak cuba dapatkan satu kursus untuk wajib pelajar untuk dapatkan kursus asal untuk Excel. Sebab saya bertanya dengan pelajar engineering pun, walaupun dia engineer, tapi banyak keperluan Excel tu pada pelajar. Tu kadang kita kena lihat lah. Mungkin bukan pelajar kita, mungkin pada anak kita pun satu benda penting lah kena ingat tu, bahawa Excel adalah satu perkara yang perlu sekarang ni. Sebab semua nak digunakan dalam sistem. Dia sistem ada, tapi sebelum sistem tu kena ada Excel. Kalau saya ingat kalau tim bendahari, alhamdulillah lah, dia memang expert lah. Alhamdulillah lah kan, tim bendahari ditekan dia seberapaan, otak semua ada kan. Kita terkekal juga. Tapi tim bendahari memang okey. Tapi bila saya lihat bahawa ni bukan sekadar budak-budak HR ataupun budak management dan sebagainya, even engineering student pun cakap saya, Cik Syah perlu data. Dan dia pun, itu kita ada buat satu program, nampak ramai lah. Dan insyaAllah kita akan bergerak untuk kita, kalau boleh lah kita cuba nak masukkan syllabus tu sebagai program wajib pelajar. Maksudnya pelajar sebelum bergraduat, dia mesti satu kursus itu Excel. Setidak-tidaknya peluang tu memberikan ruang pada orang lain. Jadi bila itu berduga, itu dia tanya, you ada Excel lah, tahap mana sebagainya lah. Tapi kalau dapat basic pun okey, alhamdulillah. Jadi dia boleh apply benda tu dan boleh guna pakai dan beri manfaat dan juga memberi nilai tambah pada pelajar sendiri. Ini saya share juga kategori pelajar. Kita tengok dulu saya tadi kalau tahun 2018-2019 kita punya cohort berbeza, 80 kadet, 70 kadet, awam 30-20. Now dia dah mula berbeza. Kita tengok kat situ pegawai kadet 30%. Tu ini yang saya ambil tahun 2020-2021. Lebih macam tu dah punya di percentage dia 35%. Pelapis 30. Pelapis tu awam lagi. Kita yang keliru, dia masih awam. Pelajar awam 25, pelajar 20%. Maksudnya kalau ditambah tu lagi 20, 30, 55 pelajar awam. Itu dia punya cohort besar. Kalau kita sampai tu 50% tu. Kalau diorang ni tak berfungsi dengan baik atau tak memberi manfaat baik, maka anytime kita boleh drop kita punya peratusan GE tu. Kadet tu alhamdulillah lah, 30% tu alhamdulillah. Tapi dalam 55 tu kita ada sedikit lah dalam 7 ke 8% pelajar-pelajar daripada fakulti perubatan yang kita ada save kat situ lah. Pelajar tu memang confirm kerja sebagainya. Itu antara kita punya data tu bekerja berapa, meningkatkan kemahiran. Yang tadi lah ada 4 perkara tu. Bekerja, melanjut pengajian, meningkat kemahiran dan menunggu penempatan. Itu semua dikira sebagai GE. Yang belum kerja tu memang tak buat apa-apa, itu yang berlakulah jumlah tu. Nampak ada jumlah tu sikit je, 3/2 je tu, tapi dia dah pergi 3.1. Tinggi tu. 50, 5.0. Sebab sini kita jumlah kita yang sikit, bila dia dijadikan percentage, maka percentage tu yang dikira, bukan jumlah. Okey, seterusnya kita saja share saja. Ini tahun 2021 punya ni, 2022 tak keluar lagi. Peraturan GE, alhamdulillah lah kita tengok kita tidak ada di bawah 90. Maksudnya boleh dikatakan hampir semua fakulti kita berada di tingkat yang berada 90 lebih lah. Saya tengok sini kan. Dan ini 2021. Kalau rendah pun 91.40 tapi masih tinggi lah. Maksudnya 90 lebih. Kalau universiti lain ada juga yang 80-70 ada. Tapi saya dilemah juga bila kena present di KPT. Sebenarnya dia akan tanya, okey, bagi program-program yang rendah,
Acceptance lah rendah. Contohnya 2 saya ambil, selalunya diploma kecergasan dan pusat bahasa. Dia tengok, ni tak payah, ni tinggi dia kan. Tapi peringkat kita rendah lah tu. Tapi peringkat dia tinggi. Itu tak ramai tu. Kalau kita betul detail tu pusat bahasa dalam 6-7 orang itu yang tak kerja. Kan? Ada 5 orang, 6 orang je. Buat kita persen. Dia kalau tak ramai macam contoh F3P okey lah sebab dia ramai. Dia walaupun ada tak ramai kerja dia okey sikit. Tapi kalau pusat bahasa sama macam tu lah. Pusat bahasa AKP je. Dua-dua ni. Sebab dia tak ramai. Dia ada 40 orang, 30 orang sekohort. Kalau kena 6-5 orang pun dia dah turun drop dia punya jumlah dia. Itu sebagai share pada kawan-kawan yang lain yang bagi prof doktor semua. Seterusnya inisiatif dah maksudnya kalau di peringkat KPT kalau mana-mana sebatkan kurikulum maksudnya graduate GE program-program yang bawah 75 maka memang arahannya nyatakan bahawa perlu ada sebatkan kurikulum program akademik. Itu berlakulah di peringkat institusi lain. Tapi alhamdulillah di peringkat kita sekat ini belum ada lagi lah sebab kita paling rendah pun dalam 91 sampai 2 macam itulah. Itu arahan KPT sendirilah yang telah dikeluarkan sekolah tu. Ini saya taburan sikit berkaitan dengan program-program. Program-program mengikut fakulti dan program-program yang ada. Itu contoh macam awal doktor perubatan lah 100% tu. Yang 100% lagi adalah kejuruteraan elektrikal komunikasi. Itu 100% juga. Lepas tu sains komputer, sistem cerdas 100%. Ini yang last year lah. 2021. Dan ini pun kita tengok tidak ada. Berada di tahap 90 ke bawah. Maksud program pun tidak ada. Bukanlah kita nak paksa ada tapi setakat ni belum ada lagi lah. Maksudnya setakat ini okey. Saya cakap dari segi general GE tu maksud bekerja. Nanti ujung nanti kita cerita tentang satu lagi matlamat kita. Sebab kita sekarang ni tengah berarah satu tahap kedua iaitu ke arah qualification dari segi pekerjaan tu. Gaji dia. Jumlah gaji. Contoh kalau kita tengok di KPT dia dah pergi kepada gaji premium nanti saya katakan untuk next nanti insya-Allah. Okey. Okey, seterusnya ini baru tajuk kedua. Perkongsian berkaitan pelaksanaan dan tindakan bersama. Okay, maksudnya tadi saya dah terangkan tentang view apa dia GE dan sedikit perkongsian berkaitan dengan pencapaian kita dan pencapaian di peringkat national level apa yang peringkat KPT sasarkan 85% tapi kita sampai 90%. Tapi alhamdulillah kita masih lagi kekal dengan jumlah-jumlah yang ada. Kita harap kita masih bersamalah dan insya-Allah saya yakin dan percaya bahawa dengan semangat dan juga kerjasama dari semua pihak khususnya bagi nak chance sendiri yang berfokus sangat kepada GE ini insya-Allah kita harap kita akan masih lagi boleh berada di tahap yang tinggi lah. Cuma nak kekal nombor 1, 2 tu cabaran sebabnya kadang-kadang universiti kita tak tahu sebab kita try the best tiba-tiba ada juga yang potong lain kita tahu apa yang dia itu tapi yang penting kita bersikap jujur lah itu penting. Boleh je kalau nak buat benda yang pelik-pelik ni tapi bagi saya kita buat bersikap jujur. Kita boleh cakap budak isi borang tu nanti cakap kerja. Tak kerja. Tapi bagi saya rugilah. Sebab bila kita buat macam tu, kita tak boleh nak detect pelajar. Dan kita nak proses bantu. Sebab matlamat kita bukan sekadar dia habis degree, dia habis itu. Tidak. Sebab kita di sini, dia habis contoh macam last year. Dia habis bulan 11. Bulan 1-2 tu kita masih lagi ada program on campus interview. Pelajar kita akan panggil balik sebagainya. Masa kohort pertama tu ramai. Hampir 100 lebih datang. Alhamdulillah ada 100 lebih datang tu kohort pertama tu hampir 93% dapat kerja. Macam ramai juga pelajar yang bukan bidang pun dapat kerja. Alhamdulillah penting dapat peluang kerja. Sebab selalunya kita boleh buat on campus interview ni selalunya company yang tahu dan dia nak pelajar kita nak ambil. Itu sebab dia datang. Itu sebab saya pesan budak pelajar kalau buat on campus interview datanglah. Sebab kalau you pergi career fair kat luar, peluang kerja luar dia belum tentu lagi. Kadang dia ambil resume je, simpan bawah meja banyak. Saya pernah ada sekali tu sembang dengan HR sebagainya. Dia kata ada sekali tu dia kata bila kata dia mega career fair, selalunya company yang datang tu besar-besar. Tengok GLC lah apa besar-besar. Oh dahsyat ni kan. Tapi sebenarnya dia orang ni datang atas dasar politik kadang-kadang. Itu berlaku. Sebab dia orang tak ada pun. Tak ada peluang pun tetapi kerana nak nampakkan bahawa company tu ada dalam program-program yang ada maka dia datang. Bila dapat resume tu dia tak tepi je lah. Dan bukan sikit tu bertimbun-timbun kan. Sebab bagi saya kalau kita buat di peringkat kampus memanglah pelajar ataupun kita punya pelajar ni kena ambil opportunity tu sebab apa? Sebab yang datang tu memang tahu inilah UPNM. Yang datang ke UPNM nak buat peluruga ke apa ke dia tahu inilah dia nak ambil pelajar kita. Itu sebab alhamdulillah bila kita buat di sini dia punya percentage tu agak tinggilah dari segi keperluan ataupun peluang dapat kerja tu ada sebab dia datang tu dengan niat dia nak ambil pelajar UPNM dia tahu UPNM student ni macam mana tu.
Okey, seterusnya tentang ini sajalah mungkin saya nak share sikit secara ringkas saja. Nanti kita akan pergi lebih detail lagi lah. Ini antara program kita buat lah, career fair sebagainya. Dan insyaAllah kita yakin insyaAllah dengan bantuan semua pihak, alhamdulillah dengan kerjasama yang bagi anak bercansa sendiri, yang bagi saya turun padam bersama kita untuk laksanakan program, saya rasa memang amat memberikan impak dan memberikan kekuatan bagi kita semualah untuk pasti bahawa kita boleh bergerak bersama insyaAllah. Ini program kita buat dan fakulti pun alhamdulillah saya baru bercakap dengan fakulti tadi, saya meletakkan diri saya kata macam fakulti FKG saya macam kohort dia 125 tak amal itu 66 saya kita cuba ataupun semua pelajar ke sebagainya kita meletakkan satu KPI sebab penting pelajar mesti ada peluang untuk melihat di dunia luar, bukan hanya belajar yang ada dikena keluar sebagainya lah. So saya kata kalau di segi intervisit ni saya kalau boleh saya kata kalau boleh lah meletakkan KPI kepada semua pelajar di peringkat fakulti sebagainya untuk sebelum bergraduat dengan syarat mesti pergi satu visit industri. Dan visit industri pun saya harap pergi tempat-tempat yang agak berpotensi dan berikan satu nilai yang terbaik kepada pelajar. Dia dapat belajar. Bukan sekadar pergi tengok-tengok ambil gambar dah. Tidak. Kalau boleh pergilah. Belajarlah yang ada masa tu. Sebab kita insyaAllah yang bagi Timbalan Naik Chancellor Higher Pelajar, Prof. Zuhazan, Dr. Zahan ni saya tak masalah. Kalau dari segi career development ni bagi saya minta lah insyaAllah kita kalau selagi ada bajet yang ada insyaAllah kita akan cuba usahakan untuk membantu. Sebab kita yang penting kita dapat bagi ruang pelajar untuk membantu mengenal industri di luar. Itu penting. Sebab kalau kita belajar saja tanpa kita pergi lihat apa yang ada kat luar tu, kita dapat dia punya energi dia. Tak dapat dia punya asam garam dia kekuatan tu. Sebab bila kita nak kita orang pergi untuk dapatkan sesuatu dan balik tu nampak in future tu ada dan target untuk di mana nak kerja sebagainya. Sebab yang bagi Timbalan Naik Chancellor memang bagi Prozu memang dia memang bagi saya bila bercakap tentang GE kebesaran normally kalau paper tu lalu sebagainya memang selalunya jarang tak lulus lalu cuma kadang-kadang adalah sedikit kita punya amendment ataupun perubahan-perubahan sikit tu lah sebab kadang ada bajet-bajet yang tak sesuai kan, bajet-bajet yang mungkin tak sepatutnya kita bagilah sebab kita ada bajet tak banyak, kita ada sikit saja. Kita cuba untuk maksimiskan penggunaan tu pada semua orang. Minimizekan bajet untuk maksimiskan penggunaan. Itu yang kita harapkan pada semua sekali lah. Kan? Seterusnya yang antara program ni lah kita dah buat program. Saya nak share saja sikit je saya ni. Dan ini projek yang bawah KPT Penjana. Alhamdulillah kita dah habis dah. Dah tak ada dah. Kita dapat 14-15. Kita dapat dalam 2.4 juta macam itulah. Dan KPT PACE pun saya tengok ada dalam hampir banyak juga dapat dalam beberapa program dan last itu kita dapat 2 program. Baru ni KPT PACE seronok bila kata KPT nampak ada satu talented yang perlu dilaksanakan khususnya dalam pembangunan bahasa. Dan alhamdulillah baru ni dia buat dengan beberapa 2 agensi. Tak buat lagi saya maklumkan Dr. Syafrat yang uruskan. InsyaAllah kami akan bantu untuk kita gerakkan bantu pelajar yang mungkin dari sikit English mungkin kurang dan kita dapat dah hampir 1,5 juta sejak bajet tu untuk kita bantu pelajar insyaAllah. Ini sedikit saya nak share juga pada kawan-kawan dan juga bagi Prof. Doktor berkaitan dengan critical occupation list yang dikeluarkan oleh Telkom dan juga Kementerian Sumber Manusia. Kita boleh tengoklah sebenarnya apa yang berlaku sekarang ni. Kalau kita tengok apa yang high skill occupation list critical in demand, maksudnya demand yang tinggi. Kalau tengok di financial manager, policy planning manager, business service manager, ini antara yang berada di tahap yang tinggi lah. Termasuk mechanical ada sekali kat situ, manufacturing professional. Ini antara benda-benda yang dilihat sekarang ni. Dan yang terbaru, new occupation in COL ni ialah tengok dia dah berubah dah. Sebab bila kerana pandemik tu berlaku maka dia dah berubah. Dia pergi pada nama digital professional tu. Digital games sebagainya. Dan now tengok digital games and e-sport professional. Nampak macam dulu main game tu macam something tapi sekarang ni dia lebih ke arah profesionalnya cepat. Dan bagaimana kalau ada pelajar ataupun graduan yang boleh ataupun create sport dalam sistem e-sport dan sebagainya. Itu juga dah digerakkan. Cyber security alhamdulillah kita dah ada. Ini dah antara yang kita boleh lihat dan kita boleh tengok untuk yang terkini punya. Dan kalau tengok dari segi taburan state atau negeri, tak ada figure lah bahawa Selangor antara demand yang tinggi lah. Atau pekerjaan yang paling besar. Lepas tu Kuala Lumpur, Johor,
Sabah dan Pening. Sabah ni nampak special juga. Saya pun terkejut juga sebab ni, tapi saya tengah tengok apa bentuk, kita tengah bincang beberapa perkara ni untuk tengok di Sabah ni, sebab ada pelajar kita di Sabah yang ada juga yang lambat dapat kerja. Bukan tak dapat kerja, dia lambat dapat kerja. Itu kita tengok juga nanti, insya-Allah. Dan skill and demand kita tengok interpersonal skill, communication 21.5, technical skill 19.4, problem solving. Ini antara yang kita lihat, dan insya-Allah saya nampak benda-benda ni, perkara yang skill demand ni ada yang telah kita laksanakan UPM. Contoh kalau tengok dari segi kita punya SEED tribute tu, antaranya kita dah mula masuk benda-benda tu. Dan sekarang ni pun kita dah mula bergerak dengan modul co-curriculum yang baru di bawah yang Prof TNC Zul Azhan, itu kita gerakkan di bawah program Al-Fatih. Dan alhamdulillah kita pun dapat kohort yang terbaik kat situ, insya-Allah. Dan distribution by industry, kita tengok wholesale sekarang antara part yang utama sekarang ni. Itu sebab kalau tengok sekarang ni, contoh macam part-part kerja-kerja kosong ni di wholesale ni banyak sekarang ni. Dan bagi saya pun mengalakkan pelajar, pergilah tak apa, walaupun gaji dalam 2, 3, 2, 4 tak apa. At least setidaknya ada pengalaman untuk bekerja the starting tu. Sebab orang akan bercerita bila the next step you bekerja tu, dia nak tengok the first step tu apa. Takkan mesti tak kerja lagi ataupun biasa-biasa je. Tu bukanlah kata saya kata you jadi e-hailing ataupun jadi grab food tu tak bagus. Saya tahu gaji mahal, dapat 3,500, 3,000 sebenarnya, tapi dia punya nilai ataupun tu kurang sikit. Sebab paling tidak pun saya nampak lah, kalau saya bercakap dari positif ni, tak nak negatif kan. Positif maksudnya tidak-tidaknya, okay, you jadi grab food, komunikasi bagus lah, communication bagus kan. Lepas tu satu lagi pandai jalan kan. Kalau 2 KL, you tahu ceruk mana, you tahu dah jalan-jalannya. Tapi itu positif lah, tetapi itu tak dimasuk dalam resume. Tu kena ingat. Dia masuk resume lah yang lain tu. Contoh macam katalah budak dapat kerja di Speedmart je, simple. Nampak macam alah Speedmart je, tapi tak apa. Dia boleh kerja di situ, you akan jadi branch manager sebagainya. Di situ bukan hanya you kawal kerja. Saya maklumkan ada pelajar kita 3 orang yang kerja tu, dia kata dia kena buat contoh account, dia kena buat. Dia kena buat dari segi bajet masuk barang-barang sebagainya. Lepas tu kena tengok dari segi stok contohnya. Lepas tu tengok dari segi stok-stok yang dah luput contohnya. Lepas tu nak jaga gaji lagi. Lepas tu jaga staff lagi. Macam 6-7 perkara nak jaga tu. Walaupun mungkin staff tak ramai dalam 4-5 orang, tapi nak kontrol satu sales tu dalam satu tu bukan yang mudah. Even angkat barang pun sekali dah mudah-mudah ni. Tapi tak apa. Biarlah, sebab muda lagi tak masalah. Dan itulah yang memberikan kata pun peluang dan ruang untuk belajar. Sebab bila jaga satu shop, satu kedai tu, maka you dah tahu dah nak buat apa. Dan lepas ni kalau you pergi mana pun orang dah nampak you punya talent tu dah ada. Yang kedua, tengok manufacturing, perkilangan dah mula bergerak. Construction dah banyak saya rasa. Dan tak nafilah transportation, sebab bila banyak program-program yang macam penjualan-jualan online ni, masuk transportation antara satu lah yang kita nampak. Dan human health ataupun social working activity lah. Tu antara 5 distribution by industry. Dan 5 top reason of the hard to fill, itu antara 5 perkara. Application driven job experience tu nak juga. Tu 28% tu maksudnya nak ada experience juga. Tapi kalau kita tak pilih kerja, kita pergi kerja mana-mana dulu, yang penting lepas tu dah ada 6 bulan ke setahun pengalaman, dah kira okey dah. Dah boleh guna dah you punya kemahiran je, pengalaman untuk dapat kerja untuk lebih bagus lagi, untuk next step lah, untuk step kedua, ketiga sebagainya. Seterusnya saya share sikit, ini saya berdapat daripada ni juga berkaitan dengan top skill ataupun 10 skill yang diperlukan about sampai tahun 2025. Kita ada 4 perkara, itu problem solving, self management, working with people, and technology and development. Itu antara 4 perkara yang kita boleh tengok, creative thinking dan sebagainya. Saya tak dengar, tapi inilah yang perkara kita boleh tengok. Dan sebagai pekerja pula, saya rasa kita ni pun kena jugalah improve benda ni. Maksudnya mungkin ada benda-benda yang mungkin kita tidak ada, mungkin kita tengoklah. Kita boleh tambah nilai supaya kita pun nakkan penambahbaikan dari segi kita punya soft skill kita sebagai pekerja di UPNM. Harap kita dapat lebih bagus lagi, bukan sekadar itu saja, tapi kita boleh manage diri kita untuk lebih bagus lagi, insya-Allah. Dan kita pun kita harap kita akan berkembang, kita akan bergerak lagi untuk jadi seorang yang bagus, insya-Allah di UPNM. Okey, seterusnya sedikit tentang pencapaian kelulusan keran sepanjang 2 tahun dari PPK Akademik. Alhamdulillah kita dapat 14 program dan kita dapat hampir 2 juta lebih, dan ada 3 program saja yang belum diselesaikan. Yang lain semua dah diuruskan. Dan sedikit saya share sikitlah, ramai juga yang tak tahu tentang pelan strategik keboleh prasegraduan 2025. Ini telah pun dilancarkan masa kita punya menteri lepas.
Dan ini berkaitan dengan permintaan pekerjaan kemahiran tinggi lah. Kita tengok kosong pekerjaan tu, tengok the first information and communication. Itu adalah yang the first hierarchy sekarang ni. Sehingga tahun 2025. Kita tengok tu, itu adalah dia punya nilai yang ada tu. Dalam plan strategi kebudayaan pasaran ada 4 perkara lah yang diutarakan. Pertama tentang strategi pertama tentang pengukuhan kecemaran bakat, kedua tentang peluang kerjaya pelajar, ketiga pemangkasaan hubungan industri, yang keempat adalah tahapan pengajaran dan pembelajaran. Masih lagi dikekalkan nombor 3 tu. Itu bukan sekadar kita fokus saja kepada kemahiran keberkerjaan ataupun kemahiran bekerja, kemahiran dapat gaji dan sebagainya, tapi ada juga ruang penting di situ. Tak nak dikatakan bila pelajar ni keluar sebagai seorang kepegawaiannya, maka ilmu tu mesti ada lah. Maksud kalau ada ilmu tak sama, dah sama level dengan orang lain lah. Maksud menampakkan memberikan satu tahap tinggi ialah ilmu tu sendiri. Itu sebab pelajar belajar 3 tahun 4 tahun, dan saya maklumkan ni akan datang usaha-usaha. Dulu ada to U to I, now ada mungkin to H to campus to C, maksudnya 2 tahun di kampus, 2 tahun di rumah pun tengah digerakkan. Sebab sini bila lihat pandemik COVID tu nampak memberikan impak juga bagus, maka KPT tengah berusaha kat itulah. Itu antaralah yang kita tengok. Dan dalam PSKG ni kita mengadakan 4 strategi, 13 inisiatif dan 31 aktiviti lah yang telah ditetapkan. Ini saja share je sebagai makluman pada semua lah, sebab ini dah ada dah, dan kita pun di PNM tengah melihat balik, sebab kita dah ada itu, dah buat, tapi dia tak lancar lagi. Bila lancar ni insya-Allah saya pun tengah bincang rancang mungkin pertengahan bulan ni untuk sit down untuk makluman semua. Pun kita pun di peringkat universiti kita dah ada jawatan kuasa pegawai vokal, maksudnya kita lantik semua fakulti ada pegawai vokal masing-masing mengikut program, dan insya-Allah lah pegawai vokal ni akan bertindak untuk bantulah untuk menggerakkan program-program aktiviti kebolehan perasaan graduan di peringkat fakulti. Dan dia punya KPI juga meletakkan kepada semua dekan-dekan fakulti dan timbalan dekan. Itu telah kita gerakkan, dan insya-Allah kita cuba nak bincang baliklah berdasarkan daripada plan strategi ini. Kita cuba tengok balik apa yang kita boleh mampu tengok kembali kita punya perancangan yang lepas, dan kita gunakan untuk 2 tahun 3 tahun akan datang insya-Allah. Ini roadmap pelajar-pelajar UPNM lah yang kita telah buat daripada tahun mula dia masuk, tahun 1 dan tahun 2 dan tahun 3. Kenapa perlu ada? Maksudnya dia dah ada lah dia punya stage dia, maksudnya benda-benda yang pelajar perlu ikut. Cuma kami tengah rancang dengan tengah fikirkan, sebenarnya kita buat je. Kita ada kewajipan yang wajib dan sebagainya. Kita tengah cuba untuk fikirkan, sebab saya pernah lihat di di Telecollege mereka buat pasport, kira pasport. Menarik tu sebenarnya. Kita pun belajar lah kira pasport, maksudnya pelajar masuk tahun 1, contoh macam kita wajibkan pelajar, kita buat collaboration dengan pihak Telencorp. Kita gunakan net profiling, yang mana net profiling tu pelajar tahun 1 dia buat, dan dia akan tengok profiling dia lah. Mungkin dari segi skill, dari segi Englishnya, dari segi kemahiran dan sebagainya. Kita akan rangkumkan dan kita akan tengok mana yang perlu kita tambah nilai dan kita perlu bantu. Dan jadilah bila saya macam satu program bawah KTPS ada English program kan. Maksud itu antara kita akan buat. Dan bila kita ada tu baru kita tahu ke arah mana pelajar kita ni. Maksudnya mungkin kita tak boleh kata semua pelajar sama. Dia berbeza. Manusia pun berbeza, watak berbeza, kekuatan berbeza, dia punya kelemahan pun berbeza, dia punya kualiti berbeza, tetapi kita harap dia akan bergerak dari satu sudut yang sama lah. Cuma itu sebab kita nak, kalau boleh, bila kita dah ada profiling tu yang cantik tadi, maka kita dah boleh interpretation benda tu, dan kita boleh tengok apa yang kita boleh bantu pelajar. Sebab saya pun cakap dengan fakulti untuk bantulah, sebab kita boleh gerakkan. Kadang-kadang pelajar, sebab dia program tu dia lama sikit, nak isi tu banyak sikit. Kadang-kadang pelajar ni isi paruh jalan je, dia tak isi. Itu kena kejar kat tu. Kami akan bincang, kita gerakkan seawal mungkin masuk saja pelajar nanti, maka kita akan gerakkan itu, dan insya-Allah kita akan cuba minta bantuan lah pada fakulti untuk tengok dan update balik dan sebagainya. Mana-mana yang mungkin tak isi, mungkin minta bantuan fakulti dah. Itu mungkin melalui PA ke untuk pastikan bahawa pelajar semua isi. Sebab kalau diisi, insya-Allah kita akan dapat satu profil yang cantik, dan kita akan boleh guna pakai untuk bantu dari segi pembentukan program-program intervensi yang kita boleh gunakan untuk bantu pelajar insya-Allah. Dan sampailah untuk tahun 2, tahun 3, tahun pertama kita expose, kita lebih mendedahkan diorang, pendedahan dan sebagainya. Lepas tu kedua tu explore.
kita orang explore, kita nak tengok apa yang ada dari segi dan industri, bidang mana nak pergi dan sebagainya. Sebab kita adakan minggu kerjaya, hari kerjaya sebagainya, supaya datang industri kat dalam kampus supaya nampak, oh ini dia peluang ni, ini dia, macam tu kita nampak tu. Dan last kali nanti kita pergi dari segi experience, maksudnya dia dah ada dia punya kemahiran sebagainya, maka kat situlah dia kena do and don't benda tu laksanakan, insyaAllah. Itu yang kita telah rancang map untuk pelajar UPM di sinilah. Dan ini antara program-program utama yang kita tengah rancang beberapa tahun ini, insyaAllah kita cuba usahakan. Program-program yang kita fokus kepada pelajar tahun 1, tahun 2, 3 lah. Kita ada perbincangan lah tahun 1 apa program-program dia, tahun 2 apa dia, di sini kita tengah cuba. Cuma jadi kalau ada career passport tu, tu menarik lah. Kalau ada kewajipan, kita ada kewajipan maruah integriti, kita ada tu. Tapi kewajipan pelajar untuk ikut tu, kalau dapat tu memang, kalau contoh untuk tak pergi program tu, maka mungkin tak boleh habis masa contohnya. Itu menarik tu. Kalau dapat tu, maksudnya memang kita nak. Tapi alhamdulillah kita baru dah dapat program yang bagi saya memberikan impak kepada pelajar juga, insyaAllah. Ini program yang kita buat untuk career development untuk pelajar. Jadi tahun 1, tahun 3 kita dah ada susun untuk start bulan Januari hingga bulan Disember. Tapi kita ada sikit-sikit yang kita nak adjust sikit lah untuk kita nak ikut jadual dan juga kita punya timetable akademik kita, insyaAllah. Okey, balik pada cabaran kebolehpasaran graduan. Cabaran kebolehpasaran memang kita tak yakin dan percaya bahawa pertama tadi saya katakan bahawa kita nak mengekalkan. Maksudnya sekarang kita berada di tingkat atas, macam mana kita nak kekalkan reputasi kita. Kita duk main dalam tingkat 90%, 90% kan. Maksudnya kita nak pastikan bahawa kita berada dalam tingkat 90% tu ke atas. Bukan senang sebab saya tadi bahawa bagi promotor kita dikira sebagai peratusan, bukan dikira sebagai jumlah. Kalau jumlah okey, tapi bila beratusan masih kalau ada beberapa yang terlepas pandang, maka dia akan kita takut berlaku dan kita kena usaha betul. Okey, cabaran kebolehpasaran graduan pertama ialah upskilling dan reskilling. Ini pastilah. Itu sebab saya jadi bila kita dah ada satu cohort atau satu plan action yang terbaik melalui kita punya net profiling tu. Itu saya tengah bincang dengan beberapa fakulti untuk kita nak mewajibkan dan minta pandangan diorang untuk membantu kami untuk kita nak pastikan semua wajib isi. Kalau dapat tu memang alhamdulillah. Dan bila situ nanti baru kita akan membantu dari segi upskilling dan reskilling dia. Maksudnya mana-mana skill-skill yang mungkin kita perlu bantu, kita gerakkan apa tu. Seterusnya dari segi keterlibatan semua peringkat pihak universiti. Ini penting lah. Maksudnya setakat ini alhamdulillah lah kita dapat komitmen. Cuma dapat lagi peratusan tinggi lagi bagus. Itu saya nak lah. Maksudnya sekarang ni dah ada mungkin dalam 80%, 85%. Kalau dapat 95%, penglibatan semua tu memang the best lah. Sebab bukan sekadar kita melihat pembentukan pelajar ataupun mahasiswa graduan bukan sekadar di peringkat HEPA khususnya atau di peringkat fakulti khususnya, sebab dia banyak berada di fakulti. Di pukul 8 hingga 5 tu memang totally berada di fakulti. Dan bagaimana kita di luar tu kita nak bantu orang. Dan pembelajaran secara tak formal tu, itu paling penting. Bagaimana dia nak menggerakkan tu. Itu yang kita tengah lihat bagaimana kita nak pasti bahawa kita boleh gerak untuk bantu pelajar. Seterusnya keterlibatan pelajar sepenuhnya menyeluruh. Pengalaman saya di PNM ni memang ada menggerun, ada yang seronok, ada menggerun. Saya ingat lagi masa mula-mula dulu. Ini je lah yang kami tahu saja, tapi hari ini bolehlah nak cerita sikit. Saya ingat lagi masa satu program tu kita dah rancang dengan Talent Corp dengan beberapa industri untuk buat satu program. Kita ambil pelajar tahun lahir, saya ingat masa tu. Dan pelajar kita target tu pelajar yang palapis tu. Pelajar yang lagi palapis, kita ada hampir 2 atau lebih pelajar. Dan sebelum habis exam dah jumpa dah. Beberapa pelajar jumpa, itu di bawah. Habis saja palapis, maka kita dah susun dah beberapa program. You datang, kita ada program bootcamp lah apa sebagainya. Lepas tu kita ada temu ke industri sebagainya. Kita susun dah semuanya. Dan saya ingat lagi masa diorang berada di UM, Mesti Melaya. Saya dengan Cik Hafiz pergi sana. Jumpa lagi. Saya ingat lagi masa tu tunggu diorang, dia tengah buat masa tu inilah maksudnya dia punya sesi untuk pentolehan di UM. Dan tunggu diorang berapa makan tengah hari lah apa semua. Lepas tu habis tu tunggulah. Saya ingat hampir 2 jam tunggu diorang. Dan diorang datang lah dengan muka penat diorang. Dan bila datang tu kita bagi tahu juga bahawa jangan lupa yang kita rancang tu, maksudnya selepas habis program, habis saja pentolehan, insya-Allah ada susun dan ada jadual dengan Talent Corp. Maksudnya Talent Corp sponsor keseluruhan dengan hampir 5,000 lebih saya rasa tu kan. Dan bila habis saja waktu program tu kita pun okeylah, ready dengan program. Dah ada, kita pun dah call pelajar tu okey ada. Tapi waktu tu ya Allah Rabbi, pening kepala.
Sebab bila waktu tu dia budak, memang tak ramai lah, slide. Itu yang saya ingat tim saya tu memang agak, macam mana nak buat ni kan. Risau sangat ni sebab orang dah datang dengan dia punya tim industri dah ada dan dia buat satu hari punya program preparation dan esok tomorrow dia ada temuduga sebenarnya. Allahu Akbar, memang Tuhan saja yang tahu kan. Dia punya tahap kesukaran tu untuk nak lihat pelajar tak datang dan sebagainya. Nak kejar budak, call budak, tak angkat telefon sebagainya kan. Tapi itulah ada juga Alhamdulillah dan petang tu Alhamdulillah dapatlah laksanakan juga. Tapi pagi tu memang fail lah. Memang tak tahu nak tunjuk mana muka dengan talent corp kan masa tu. Tapi Alhamdulillah bila petang tu adalah hampir separuh datang dan lepas tu kita boleh gerak dengan program. Itulah kadang-kadang cabaran dan saya yakin bukan itu saja. Cabaran tetap akan ada sebab dengan keadaan sekarang ni pun pelajar yang 2 tahun dalam PKP, dalam sistem online dan sebagainya, sekarang ni pun ada juga impak kita kesan yang kita kena pasti kan. Maksudnya memang ada kata pun keterlibatan sungguh-sungguh tu ada pada pelajar. Dia tak datang macam dulu. Saya ingat dekat pelajar yang lama-lama dulu, yang tahun-tahun dulu, program ke apa ke yang macam ni nampak ni, beria ni datang untuk dia tahu bahawa ini ada impak yang bagus, ada kesan yang bagus, ada matlamat bagus, dia akan datang. Tapi waktu sekarang ni memang tu cabaran. Dan insya-Allah kita pun tengah plan lah apa bentuk usaha dan juga bagaimana cara lah. Saya nampak satu cara ialah kita kena jumpa, kena bercakap dengan pelajar, kena bagi tahu dia peranan, tanggungjawab dia orang sebagainya untuk bergerak gitu. Dan insya-Allah secara mungkin kita gunakan platform online lah. Alhamdulillah kita pun dulu sekali kita buat masa PKP, kita buat program Career Faculty secara online. Alhamdulillah dikatakan peratusan pelajar tu hadir. Cuma bila online ni bila tak bersemuka tu kepuasan tu tidak ada, nak cakap pun macam tapi kalau dapat tu Alhamdulillah. Tapi tak apalah, itu cara yang kita try the best supaya yang penting ialah kita sampaikan apa yang kita nak sampaikan dan pelajar faham apa yang perlu buat dan matlamat kita adalah ke arah kebolepasan graduan dan kita punya target pelajar kita. Seterusnya khusus dalam subjek akademik lah. Ini pun kita nampak setakat ni Alhamdulillah tak ada masalah. Cuma kita kena tengoklah apa benda yang kita boleh tambah. Mungkin saya tadi lah maksudnya contohnya mungkin subjek yang ada ni mungkin kita tadi kita tengok ke arah apa tu IT punya program sebagainya mungkin pengurusan ke apa ke mungkin ada elemen-elemen yang dia kena masukkan sikit 2-3 subjek ke apa ke supaya pelajar tu keluar dia dah ada tambah nilai yang adalah kalau kita nak kira lepas tu memang banyak juga tapi amat masa lah habis saja belajar nak kena sambung ambil kemahiran lain kan. Tapi kalau dapat dimasukkan sedikit beberapa elemen, beberapa subjek yang ada kaitan dengan IT dan sebagainya maka nilai tambah kepada pelajar lah. Dan seterusnya engagement aktif dengan industri dan setiap program. Itu penting, maksudnya cabaran kita lah bukan senang dengan kita nak engage dengan industri. Sebab industri pun nak tengok apa kita punya kekuatan, kelebihan kita. Tapi setakat ni Alhamdulillah lah, saya pun dapat dengar-dengar, kita tengah cuba, saya pun tengah nak buat satu program untuk kita dapatkan feedback. Maksudnya saya tengah bergerak untuk tim untuk pergi ke industri, maksud kita keluarkan satu feedback respon daripada industri, apa kata industri pada pelajar kita. Tapi setakat ini yang kita dengar dan ada kita dapat panggilan daripada industri Alhamdulillah. Contoh macam 2 hari lepas ada seorang student kita, alumni kita bekerja untuk satu company di Kelang, di call saya, dia kata Syahizan, kalau boleh nak dapatkan selain nama pelajar yang LI dan juga pelajar yang masih tak kerja. Sebab dia kata majikan dia nakkan pelajar UPNM. Saya terdengar menarik ya. Dan satu lagi cerita yang saya suruh bawa ada Port Kelang ni, dan Port Kelang memang bagus kita lah. Port Westport di Johor Bahru, Tanjung Pelepas. Saya ingat lagi masa saya baru cakap dengan tim daripada FKJ tadi, ketua jawatan dia. Saya kata masa tu saya ingat lagi masa tu petang dia call saya, senior manager di HR di Port Kelang tu, di Tanjung Pelepas call saya. Dia kata pagi tadi dia orang ada temuduga, dia kata dia top management dah datang untuk temuduga. Dan waktu temuduga ada dalam keadaan 10-12 orang budak engineering, dia kata. Waktu tu dia bila temuduga semua dia tak kenal, dia kata. Lepas tu dia kata, Cik Izan tahu tak apa dia cakap, dia kata. Dia tanya, mana budak UPNM? Dia kata. Mana budak UPNM? Terus dia kata petang tu dia call saya. Cik ada tak lagi? Saya kata, boleh, saya kata ada beberapa pelajar yang tak kerja lagi. Terus saya bagilah. Bagi nama Alhamdulillah daripada 4 orang, saya kata 2 orang ke 3 orang dia ambil bekerja di Westport, di Tanjung Pelepas port di sana di Johor Bahru. Maksudnya banyak cerita macam dia juga student kita yang lepas-lepas ada cerita, banyaklah cerita yang bagus-bagus ni yang bagi saya bila kita bercerita, kita bawa student kita, orang kita tak takutlah walaupun kita nama universiti nombor 20 kan. Awal saya ingat lagi, saya risau sebab saya dulu sebelum saya masuk di sini, saya di Universiti Multimedia. Universiti Multimedia ada 2 kekuatan di MMU ni.
pertama Englishnya the best lah. Yang kedua dari segi IT lah, memang powerful lah di sana. Itu sebab sana kalau buat career fair ke industri ke apa, bawa je lah, memang tak ada masalah. Saya ingat lagi kata-kata daripada Maybank dan Proton. Saya ingat lagi masa tu saya di sana. Jadi Syahrizan, you jangan risau your student, dia kata. Saya tak cerita satu universiti awam tapi di utara, di selatan, dia sebut itu, dia kata kalau student you dapat second class pun I am a student you, banding yang situ, dia kata. Masa saya di MMU lah. Yang bila balik datang ke UPNM, saya melihat apa yang saya rasa nak cari kekuatan di UPNM ni. Sebab kita kena ada satu niche, kita kena ada satu benda yang nak tunjuk kepada industri. Sebab kalau dia cakap pelajar kita engineering, mechanical, berlambak universiti lain buat engineering juga, sama je. Pelajar for-flight sama juga for-flight, tapi apa special kita? Kan? Pengurusan contohnya, ramai pun ada, tapi apa niche kita, apa yang the best kita, kan? Sebab kita pertahanan, keselamatan sebagainya. Tapi kita ada fokus juga sebab banyak lagi bidang-bidang yang ada yang kita boleh bawa untuk, sebab bagi saya peluang tu ada besar, kan. Cuma bila kita lihat bahawa satu kekuatan kita dari segi nama tu sendiri, Universiti Pertahanan, orang lihat bahawa pertahanan nampak dia ada disiplin yang tinggi. Karakter, itu sebab character building tu penting. Itu sebab memang saya setuju sangat bila kita ada 6 attribute tu, dan mungkin kita kena olah lagi lebih baik lagi untuk kita kekalkan. Dan kita tengok dari segi point untuk melihat kemahiran yang tinggi, memang dilihat bahawa dulu English memang the first berada ranking utama, tapi English dia jatuh nombor 2, 3. Yang penting dia nak the first nak tengok dari segi attitude ataupun kekuatan sasiah individu. Itu sebab kita memanglah sekarang ni memang bagi Prof TNC mengarahkan arah tu lah, dan sokongan semua dengan dekan-dekan, dan saya yakin juga yang bagi anak Chancellor pun fokus ke arah tu untuk nak lahirkan kita ada attitude ataupun karakter kita. Karakter sebagai pelajar UPNM. Itu yang saya nampaklah bila kita mampu, dan insyaAllah kita ke arah tu, dan kita dah ada dah. Pengalaman kita cerita tentang alumni kita, memang kalau cerita yang ada orang, diorang bersemangat kita bercerita bahawa kenapa dapat kerja, sebab nama UPNM tu sendiri. Sebab oleh kerana karakter tu dibawa atas nama UPNM, maka memudahkan dia diterima dan sebagainya. Tapi yang paling penting ialah bagaimana implementasi tu. Kalau kata dia dah dapat peluang tu, tapi kalau dia datang kerja, dia buat main leceh sebagainya, maka dapat satu kata rekod yang tak bagus lah. Tapi Alhamdulillah setakat ni saya lihat bahawa rekod tu menarik. Sebab bila pelajar kita kerja kat situ, dia akan tarik. Akan tarik. Saya ingat lagi student kita seorang lagi tu. Dia kerja kat Syah tu. Saya ingat dia kata, saya dah masuk 8 orang je Syah. Bawa budak-budak kita UPNM masuk. Dia kata. Alhamdulillah. Itu sebab saya kata kalau nilai yang kita bagi pelajar kita sekarang ni, itu saya kata kewajipan kita bersama tadi, kewajipan jadi ialah kewajipan bersama kita adalah tak kira kita siapa kita di UPNM ni, sama kita waimah kita kerani pun sebagainya, tetapi kalau main peranan sama-sama untuk kita lihat pelajar kita satu standard yang best, satu standard yang bagus, karakter yang bagus, insya-Allah kita ada masalah untuk nak pasarkan pelajar. Bani macam mana pun lah, campak macam mana pun lah, kan? Letak macam mana pun lah, insya-Allah dia akan jadi pulau yang bagus, insya-Allah. Saya yakin bahawa kita boleh jadi yang bagus. Sebab bila saya masuk UPNM, bila dah ada kita punya niche kita, kita ada kekuatan kita, dan kita boleh mudahlah bercakap. Sebab sekarang ni bila kita cakap ramai, macam baru ni bila kita buat ramai, terlebih ramai industri nak masuk sampai tak cukup tempat dah. Dulu nak cari, Allah Masya Muhammad, merintih diorang, tolonglah datang UPNM, kan. Dia kata berapa ramai graduate kita. Kadang kita kena tipu-tipu, bukan tipu lah, tapi kena main figure sikit lah. Sebab kalau kata dalam 60 orang, 40 orang, industri bukan senang nak masuk ke dalam industri, dalam kampus. Sebab dia kata, sebab industri dia akan dengan tim dia datang. Sebab bukan datang sesuatu pun, dia ada tim dia. Dan tim datang tu dengan kos dan sebagainya. Kalau contoh datang universiti besar kan, dia datang dapat banyak. Sebab industri datang bukan nak makan sangat apa yang dia jamu, apa yang kita bagi ke dia. Tapi yang penting dia nakkan resume, dia nak quality education pelajar, dia nakkan pelajar-pelajar yang nak kerja. Itu dia punya keutamaan pada setiap industri yang coming dalam kita punya kampus kita. Itu sebab kita kena bersedialah, bersamalah bagi saya. Bukan saja kita di sini, tapi semualah bersama-sama untuk pastikan. Kalau ada nampak pelajar yang mungkin tu, kita tegurlah bagi saya. Sebab kita dalam kampus kecil dan kita mudah mengurus. Itu buat saya. Dan kita ulang balik, dah lama kita tak ada. Kita ada universiti butik, kan? Dah hilang lama tu. Kita ada universiti butik, maksudnya bila ada butik tu saya rasa hanya special saja. Harga pun mahal.
kan. Kalau beli dekat bandar banyak sepa ataupun dekat mana-mana dekat Giant tak ada dah, mungkin di Ion ke apa sebagainya banyaklah kan. Tapi kalau butik ni special. Maksud nak masuk pun takut-takut betul je dah. Mungkin kalau kita dapat betul lahirkan generasi graduan yang butik, insya-Allah kita mampu bergerak dengan cara yang baik, insya-Allah. Seterusnya tentang ekosistem universiti dengan C Attribute. Maksudnya bagaimana kita nak menggarapkan ekosistem universiti kita dengan konsep pertahanan tadi, konsep kita punya moto kewajipan maruah integriti tadi dengan 6 atribut yang telah kita ada tadi. Dan saya yakin kita kena tambah beberapa lagi lah, sebab dengan zaman sekarang ni kita boleh gerakkan ataupun di bawah tu nanti kita jadikan sebagai satu atribut yang bagus untuk kita lahirkan pelajar kita, untuk memastikan bahawa pelajar kita sebagai pelengkap pada industri. Dan last sekali ialah ni yang bagi saya yang terbaru lah, itu keterampilan digital ni. Maksudnya itu yang penting sekarang ni, sebab nak tak nak itulah kita kena terima bahawa keterampilan digital perlu dilaksanakan. Tak kira pelajar tu bidang apa pengajian pun, tapi benda tu nak ada. Saya ingat baru ni ada seorang student kita di AKP. Pelajar tu budak AKP tapi dapat offer kerja dalam bidang IT. Dapat gaji 2008. Maksudnya dia terduduk kat sini. Maksudnya kalau pelajar tu boleh cari tambahan ataupun skill dan kemahiran, maka bagi saya tak masalah, sebab degree dia tu hanya sebagai satu loncatan, satu ataupun kunci, satu certified untuk nak pergi satu je. Yang pentinglah bagaimana dia bawa diri dia dengan skill kemahiran dia ada, dengan tambahan nilai yang dia ada, memastikan dia diterima dalam industri. Dan saya juga suka bercakap bahawa bagaimana graduan kita ni berkeupayaan menjadi pelengkap, maksudnya pelengkap kepada industri dan majikan. Sebab majikan dah ada, tapi bagaimana kita nak tumpang, nak top up, nak jadikan sebagai tempat untuk memastikan bahawa majikan lebih bagus. Itu sebab kita nak lebih kepada bercakap tentang pelengkap kepada industri. Dan kalau contohnya graduan semua manusia bukan saja berterampilan, maka memiliki kualiti manusia. Maksudnya kemanusiaan itu perlu ada. Itu sebab kita kait pada kita yang saya cakap dari awal tadi, segi bagaimana attitude itu penting. Kan? Banyak ilmu pun kalau tak ada attitude yang bagus, bagi saya tidak ada orang yang berminat dengan kita. Itu penting ke mana sajalah, bagi saya kat mana saja kita berada, sama ada kita mungkin sebagai staff kita di PNM pun, bagi saya sendiri, kalau kita hebat macam mana pun tapi attitude kita tidak ada, maka kurang respect dan orang pun tak kurang nak berminat dengan kita lah. Dan akhirnya kita rugilah. Itu saya tahu yang penting attitude kena jaga, keterampilan kena jaga dan juga sahsiah kena jaga. InsyaAllah dengan ada tu nanti maka yang lain akan bantu kita untuk gerak. Itu sebab kita pun nak pasti bahawa pelajar kita berada dalam lingkungan itu supaya kita mampu untuk pasarkan graduan kita, dan insyaAllah kita harap satu hari nanti lagi bagus lagi. Kita harap kalau boleh orang berebut untuk ambil pelajar kita. Sekarang dah rugi dah. Berebut tak dapat tu macam ruginya yang lebih kurang lah, insyaAllah. Okey, seterusnya saya share sikit tentang strategi sikit. Saya laju sikit. Saya ada 4 perkara yang nak terangkan. Ini pun yang saya telah pun bentang di KPT, iaitu Trust Graduan PNM. Kita nak curriculum berkredit. Alhamdulillah, ini telah kita dapat dah. Kita dah gerak dengan program Al-Fatih yang dibawa bagi Prof TNC HEPA. Alhamdulillah. Lepas tu pendaftaran wajib portal My Future Job. Ini memang kita nak galakkan, maksudnya nak pasti bahawa pelajar tahun akhir tahun 2 mesti wajib isi portal My Job, Future Job ni. Sebab di bawah PKSO. Sebab dia kalau dapat tu memang dah bulat awal dah. Sebab ada juga portal-portal yang boleh membantu pelajar untuk era industri. Contoh macam Talent Corp sebagainya. Bulat masuk isi sebagainya, dia akan bantu. Seterusnya volunteer internship program by industri. Ini yang telah kita mengurak langkah. Sebab kalau kita tengok, kita fokus kepada tahun akhir atau tahun ketiga pelajar yang pergi wajib, maksudnya kursus wajib industri ataupun internship wajib. Tapi kalau boleh kita tengah fikirkan, kita cuba fikirkan bagaimana kita boleh bawa pelajar kita yang tahun 1, tahun 2, tahun 3 tu, kita cuba tengah fikirkan untuk nak menggerakkan. Kita dah ada beberapa industri yang telah boleh kita tengok dan pasti untuk kita, contoh kita letak 5 orang pelajar sini untuk tahun 1 tahun. Maksudnya cuti saja pelajar akan pergi industri visit, industri internship dan sebagainya. Maka bayangkan kalau 3 tahun, tahun 1, tahun 2, tahun 3, dia pergi internship, sama ada bayar ke tak bayar, confirm tahun 3, tahun 4 industri kami dia bawa, sebab dah ada connection yang bagus, sebab awal dia dah duduk kat situ. Dan dia pun dah bukan sekadar dia belajar, tapi dia ada elemen ataupun dia ada pengalaman di industri. Itu yang berlaku yang 2I tu. Tapi kalau ini kita lebih kepada 2I dia hilang terus. Ni tak, dia pergi waktu cuti dan sebagainya. Itu saya bercakap dengan Talent Corp pun dia setuju. Dan kita pun tengok lah. Saya tengah bincang Talent Corp balik bagaimana nak gerak. Tapi pelajar kena ada sedikit ataupun kekuatan lah, sebab cuti tu lah. Cuti tu untuk pergi. Sejejaknya kalau tidak pun pergi ke industri yang dekat-dekat rumah pun tak masalah. Yang penting ada kualiti kat situ.
Seterusnya career roadmap yang kita telah bangunkan untuk pelajar tahun 123, maksud pelajar 123 tu dah ada dah kursus-kursus program yang kita telah cadangkan, dan talent kompetensi career profesional dan juga minus professional talent scope. Kita antara graduan punya part. Kedua, trust university, latihan industri semester akhir. Kajian impak kebersianan, maksudnya sejauh mana pelajar tahun akhir yang pergi industri itu dapat kerja. Sebab matlamat kita, kenapa kita letakkan di hujung, sebab apa? Sebab mana-mana industri nak ambil lah budaya kita. Jangan bawa masa balik-balik. Macam tu. Maksudnya sejauh mana benda tu dapat direalisasikan. Itu kita tengok nanti, insyaAllah. Kedua, penganugerahan. Ini pun kita calonkan. Kita nak letakkan anugerah GE Fakulti UPM contohnya. Maksudnya mana-mana fakulti yang betul-betul lah membantu GE Fakulti masing, kita bagi anugerah. Anugerah pensyarah industri contohnya. Maksudnya pensyarah memang powerful. Banyak engage industri dan membantu. Bukan hanya dia buat research, tetapi dia bantu pelajar kita contohnya. Dia seorang saja bantu 10 orang pelajar kita dapat DLI contohnya. 10 orang dapat pelbataan. Itu kita nak kena bagilah. Sebab dia bantu tu. Kan? Pelajar dapat kerja, LI dan sebagainya. Dan pemangkasan MOU University kepada GE University dan tawaran pengajian master. Ini pun antara juga lah. Kita lihat bahawa bagaimana master tadi boleh membantu. Sebab antara elemen ataupun kohort ataupun part untuk dikira sebagai GE adalah melanjutkan pengajian. Dan seterusnya kelima adalah pemangkasan terus tadbir urus pusat kerjaya. Ini memanglah kalau dapatlah, tapi setiap apa selagi ada ni kita teruskanlah kan, insya-Allah. Kami di sini pun tak ramai, tapi pelbagailah kita nak gerakkan, macam New Zealand ramai kan, ada sedigi dan sebagainya, tapi tak apa, bagi saya setakat ni insya-Allah kita try the best untuk bergerak. Tapi kalau ada ruang bantuan, insya-Allah kita harap ada jugalah yang boleh bantu supaya kita boleh lebih bergerak lebih laju lagi dan lebih membangun lagi untuk menggerakkan GE kita di sini. Dan yang keenam adalah transformasi usahawan, peluang kerja utama, atau kita nak bahawa saya yakin insya-Allah di bawah Puan Sainah juga, saya yakin tim bergerak laju juga untuk kita bergerak dari segi peluang kerja utama di peringkat usahawan. Dan satu hari nanti kita nak, kalau boleh, ketika pelajar kita keluar ni bukan hanya dia mencari kerja atau dia bekerja atau dia jadi usahawan, tetapi yang penting adalah dia adalah job creator. Maksudnya dia seorang, balik tu nanti dia keluar, dia boleh ambil pelajar 5-6 orang untuk kerja dia. Itu dipanggil job creator lah. Itu yang kita nak kalau boleh satu hari nanti. Terusnya tentang trust industri. Contoh macam industri, kita nak kalau boleh kita ada program. Ini saya beri tengah-tengah rancang untuk tahun ni, this year, untuk kita adakan penganugerahan dan penghargaan pada industri. Maksud industri-industri yang support kita, yang banyak membantu kita tengok banyak yang ambil pelajar kita sebagai LI sebagainya, maka kita akan bagi sedikit penganugerahan dan jamuan ke sebagainya untuk kita nak dekat. Sebab ada satu universiti, swasta, dia buat simple aja, dia ambil nama-nama ataupun industri. Industri tak bagi pun apa-apa, tapi saja dia guna nama-nama tu. Contohnya dia bagi scholarship bawah Selcom contohnya kan, letak je besar lambang tu, tapi Selcom tak bagi apa pun macam tu. Tapi dia nakkan nama tu sebab bila nama-nama tu ada, industri ada, maka orang nampak wow factor kat situ. Itu yang antara saya nampak juga lah. Dan bila kita ikat industri suka dengan kita, maka mudah kita urusan kita untuk meneruskan kita punya tugas kita lah untuk bantu pelajar dan sebagainya lah. Latihan industri jaminan kerjaya, kolaborasi Perkeso ni antara kita buat lah, Perkeso State. Kita bergerak juga, kita mikir macam Perkeso antara satu agensi kerajaan yang bergerak aktif lah sekarang ni untuk membantu pelajar, bantu graduan, orang luar sebagai pekerja. Dan kita sekarang ni tengah bergerak bukan hanya di peringkat nasional, tapi kita bergerak di peringkat state. Contoh macam kita tengah ada engagement dengan Melaka, dengan Kedah, dengan Penang, dengan Selangor. Maksudnya kadang-kadang pelajar ni nak balik kampung, maka kita dah ada engagement dengan Perkeso State ni, maksudnya negeri Perkeso dah ada, maka kita akan dapat banyak maklumat pelajar-pelajar dan sebagainya, dan kita akan selalu kepada pelajar directly macam tu, supaya pelajar yang kadang-kadang tak pergi KL pun sebab dia dah faham dengan kos dan sebagainya, dia nak duduk kampung sebagainya, sila tak masalah, tapi kita bergerak tu. Baru ni kita baru collaborate dengan McDonald. McDonald pun antara satu peluang kerja yang bagus sebab pertama saya lihat ialah peluangnya bila duduk di McDonald ni banyak cawangan. Budak-budak tak perlu nak datang KL kerja. Maksudnya contoh di Kelantan, di Terengganu, di Johor, di Perlis contohnya, ada je stall, maka you boleh kerja sebagai manager di sana. Kan? Itu antara. Dan tahun ni pun saya ingat di Fakulti FTKP kita hantar 14 orang pelajar pergi ke LI, latihan industri, dan confirm insyaAllah 14 orang tu confirm habis di LI, confirm kerja. Memang kita dah urus benda tu. Seterusnya program Fakulti Industri, pensyarah industri, pengesahan inkubasi industri dan industri pertahanan dan kesempatan. Ini pun
Yang nombor 7 ni saya tengah perkasakan balik, memang ada, tapi kita tengah tengok balik, kita kena kohort balik, dan insyaAllah saya harap ada bantuan daripada pihak pengusaha yang boleh bantu kami di sini untuk menggerakkan perkara 7 insyaAllah. Dan last sekali, ini menarik sebenarnya, saya pun dah mula pada tahun ni untuk melihat, sebab kita dah ramai alumni kita, ada kita tengah buat data untuk job creator alumni. Maksudnya pertama tadi kalau kita tengok job creator tu datang pelajar sendiri, keluar usahawan, tapi now ialah bagaimana alumni kita dapatkan job creator alumni UPNM satu. Yang kedua adalah industri, maksudnya pelajar yang duduk industri. Contohnya kita ada banyak pelajar kerja industri, maka kita datang nanti kita susun data yang sesuai. Saya minta yang fakulti sebagainya. Untuk kita datang yang banyak, maka data tu tadi maka kita akan call pelajar. Pelajar kita kat sana tu, okey, macam mana nak dapat pelajar kita ni? LI ke kerja ke apa. Tapi sekarang ni alhamdulillah dah mula bergerak. Alhamdulillah dah mula call kita, WhatsApp kita sebagainya. Tapi itu dia buat. Tapi sekarang ni kita nak menggerakkan bahawa kita pula menggerakkan. Kita sebagai channel untuk menggerakkan alumni sebagai satu platform, satu channel utama untuk pelajar dapat kerja, dapat LI dan industri. Sebab kita dah ada orang kita kat situ. Kita dah ada kekuatan itu kat situ. Kan tak ada dia dah kerja, kalau dapat HR barulah. Kalau pelajar kita dulu HR memang confirm lagi mudah lah. Tapi kalau tak ada pun mungkin dia engineer ke, dia apa-apalah jawatan yang ada di situ, tapi setidaknya dah ada pelajar kat situ, maka kita dah boleh dah satu engagement, satu engage dengan diorang, dikaitkan industri tersebut. Itu yang tengah kita menggerakkan dia tu. Dan kita target kalau contohlah LI, contoh tahun berikutnya, kita target dalam 2024-2025 ni 20% pendapatan LI kita datang daripada bantuan daripada alumni kita. Itu kita tengah usaha benda tu. Dan kira alumni kita program dan pendapatan kerjaya graduan alumni. Kita target 2025. Kalau boleh 20% pelajar kita yang bergraduat nanti, 20% tu datang daripada alumni yang beri ruang. Sama ada dia adalah job creator ataupun dia sebagai penyumbang untuk engage sebagai satu tempat untuk penghubung di antara kita dengan alumni. Dan yang kelima adalah alumni entrepreneur apprentice dan data industri alumni. InsyaAllah kita cuba usaha yang terbaik sebab saya nampak trust alumni ni adalah trust yang powerful yang kita rasa boleh digerakkan. InsyaAllah dengan usaha yang ada. Tapi itulah saya kata kekuatan kita lah kalau dapat beberapa tambahan tu je. Tapi nak cakap mungkin berdaftar dia kan. Tapi itulah kalau dapat memang insyaAllah saya rasa alumni ni adalah satu trust utama yang kita boleh guna pakai untuk pastikan bahawa alumni membantu kita untuk meningkatkan lagi kadar GE kita di UPNM. Way forward kita untuk kebebasan graduan, 5 perkara yang saya rasa kita melihatlah. Pertama, kalau kita sekarang kita berada di tangkat yang tinggi, iaitu peratusan 90 ke atas sebagainya, whatever lah yang berlaku ni. Tapi sampai masa sekarang lah kita lebih kepada pendapatan high income ataupun keboleh dapatan graduan. Itu dia lihat. Maksudnya kalau boleh, saya melihat 2 perkara lah. Saya meletakkan 2 asas, iaitu satu middle, dari segi middle punya high income, iaitu dalam RM2,500 ke RM3,000, itu middle punya income. Dan high level ialah antara RM3,500 ke RM4,000. Dan kalau tengok sekarang ni di KPT, lembaga YBM sini telah pun mula menggerakkan, dipanggil sebagai premium, gaji premium atau salary premium. Itu RM4,000 ke atas. Itu yang telah diwawarkan. Kita gerak betul insyaAllah. Seterusnya keboleh graduan industri digital 4.0 dan sekarang ni dah gerak dah. Jadi 4.0 tapi sekarang dah masuk dah sedikit 5.0 dah sebenarnya. Dan keboleh kerjaan penempatan. Dan keboleh pasaran dia ada 4 cohort tapi sekarang ni kita cerita tentang keboleh kerjaan. Maksudnya pelajar bukan sekadar kita tolak yang sambung belajar, kita tolak pendapatan, kita tolak bertambah skill tadi. Yang betul-betul kerja, kita nak 85%. Itu kita nak. Maksudnya pemimpin ke atas lah kita target. Dan seterusnya job creator, graduan for graduan. Maksudnya pelajar kita keluar, dia job creator. Maksudnya graduan bantu graduan. Maksudnya jadilah maksudnya pelajar, jadi bisnes sebagainya, maka lepas tu dia boleh lahirkan 4, 5 orang, 6 kerja dia macam tu. Itu kita nak. Dan alumni UPNM, graduan UPNM. Ini yang 5 perkara yang tengah kita bergerak untuk tahun ni, untuk forward dalam sampai mungkin 2025 untuk kita capailah sesuatu yang kita harapkan untuk UPNM. InsyaAllah fokus pada GE kita. Dan ini saya tadi kadang-kadang keboleh pasal premium yang now KPT telah mula bergerak, dikatakan atas dasar RM4,000 Malaysia. Maksudnya pelajar keluar maka nak tengok. Tapi kita UPNM insyaAllah RM4,000 ni ada sebab campur pelajar pelajar yang PhD, pelajar master, lepas tu pelajar yang need program ada juga gaji yang lebih RM3,000 lebih juga yang tim yang dah kerja lama kan. Itu nanti kita dapat juga lah
Tapi 4,000 ni kalau pelajar-pelajar degree, pelajar kita yang cadet tu tak capai lagi lah, sebab dia dalam average dalam 3,000 lebih ya. Kalau 3,000 lebih insyaAllah saya banyak, kita boleh capai banyak juga. Tapi 4,000 ni tu tengoklah, kita kena tengok bagaimana kita nak capai benda ni. Bila kata mungkin menteri ni tak umum lagi, just hanya dengar dan maklumat-maklumat macam tu, tak ada lagi secara official mungkin. Tapi kita kena bersedia awal lah, supaya kita kena menggerakkan idea dan juga kita punya strategi kita lah untuk mencapai premium employability, itu 4,000 gaji pelajar. Dan tapi tak nafikan macam saya lihat macam pelajar-pelajar yang di bawah fakulti kejuruteraan lah, macam masa pandemik tu ramai juga pelajar kita dapat gaji mahal untuk makluman ni bagi promoter, sebab diorang ni dapat kerja dekat top glove contoh Denso, dekat beberapa industri besar lah di dalam bidang FKJ kejuruteraan. Ada yang dah starting gaji sampai 3,500, ada 3,700, ada macam tu lah. Tapi 4,000 ada few tapi tak banyak. Tapi ada lah ramai juga yang dapat peluang-peluang macam ni. Dan ramai juga budak-budak ni saya tengok dia orang dah mula lompat. Dia dah mungkin macam 1 tahun tu ataupun 7-8 bulan bekerja dalam industri tu, maka dia dapat peluang lain, maka dia lompat. Bila lompat tu gaji akan ada wow factor lah, akan naik sebagainya. Itu sebab penting bila kita pergi tempat yang ada energy, company yang ada standard dan sebagainya, maka kita bergerak tu lebih laju lagi lah dan dapat peluang-peluang yang lebih bagus lagi insyaAllah. Alright, sebagai penutup sikit, untuk sesi ini, saya melihat bahawa saya yakin universiti sentiasa bekerja keras lah, sama ada peringkat pengurusan universiti di Ketua Ilim bagi anak Chancellor sendiri dan juga Timbalan Anak Chancellor di semua TNC itu, TNC HEPA, TNC Akademik, Prof. Datuk Mujahid dan sebagainya, dan semua TNC ada, dan PNC sekali, dan juga semua dekan-dekan fakulti. Memang kita berarah bersama lah, bukan kita bekerja solo, kita nampak kita bekerja sama untuk memastikan bahawa kita mampu melahirkan modal insan ataupun melahirkan individu pelajar kita yang mampu dipasarkan di peringkat industri, dan kita mampu untuk berada di tahap yang patut. Cuma kita nak kena tingkatkan lagi segi kualiti tadilah. Kalau kita cerita tentang tentang peluang pekerja, pelajar dapat kerja sebagainya, okey alhamdulillah, tapi now kita bergerak ke arah satu step lagi, itu meningkatkan kualiti kita punya graduan. Dari segi nak tu kualiti satu je, itu dari segi tangga gaji lah, itu yang dia punya range. Tapi satu lagi saya nampak, satu lagi ialah dari segi di mana dia bekerja, tu antara juga kita kena lihat lah. Sebab dia kerja company tu besar ke kecil ke, tapi itu pun nak tengok juga. Sebab bila pergi company yang GFC ni, dia lebih wow factor dan lebih bergerak lebih laju lagi pada ni. Dan menerusi plan strategik keberhasilan graduan KPT 2021-2025 yang berangkami 4 strategik, 13 insentif dan 1 aktiviti, insyaAllah kita di UPNM kita dah melihat balik kita punya cohort pergerakan kita, dan kita akan streamlinekan dengan plan strategik KPT, dan insyaAllah kita akan ikut dan kita akan guna pakai. Dan insyaAllah pada bulan, mungkin insyaAllah dalam bulan 5 dan 6 ni, insyaAllah kita akan duduk sekali lagi untuk melihat ke mana arah yang kita nak bawa untuk sehingga tahun 2025, mengikut plan strategi itu untuk memastikan bahawa kita di UPNM sesuai dengan title kita. Bukan title kita, orang kata title kita mesti di 20, tapi tak, kita berada di mungkin kelompok 5 terbaik di GE tu, kita akan kekalkan dan kita akan berada di situ untuk kita pasti bahawa kita punya graduan memang menjadi kata rebutan, menjadi keperluan industri. Kalau dia tak dapat tu ruginya. Itulah. Alhamdulillah, itu yang kita nak sampai itu tadi. Bukan kata kita sekadar kerja, tak nak. Kita nak kalau boleh industri lihat bahawa kalau tak ambil pelajar PNM, satu kerugian pada mereka. Itulah yang kita harapkan satu hari nanti insya-Allah, dan saya doakan semoga kita bersama. Saya yakin insya-Allah kita bersama UPNM ini, sebab kita ramai, kita pun mesti yang agak kata pun butik tadi, dengan pihak manajemen yang dekat dengan kita, bagi anak Chancellor pun dekat dengan kita semua sekali, memang agak particular, memang agak rapat, memang memerlukan, memang kata pun sangat-sangat melihat bahawa ini adalah perkara penting selain akademik dan sebagainya. Maka ini juga adalah sebagai satu impak, sebab akhirnya bila kata pelajar tu seorangnya datangnya pelajar daripada SPM, selalunya mak ayah katanya nak belajar kat mana, akhirnya dapat UPNM, alhamdulillah. Lepas belajar UPNM, dah habis degree, berjaya dengan jayanya 3 tahun, 4 tahun sebagainya, di ujung tu dia akan tanya kerja kat mana, kan? Dapat kerja tidak. Itulah peranan kita. Peranan kita bukan, ini berbeza dengan dulu. Dulu saya ingat lagi Puan Zunai, saya contohnya, yang lain contoh kita ramai ni,
Kerja lah mana-mana, universiti tak fikir pun. kan nak kerja mana pun mesti tak call, dah kerja belum kan, main ikut program, ada program yang bagus ni, ada penempatan kerja sebagainya, tolonglah datang kan, macam tu kan, ni tolong ni ada kerja kosong ni, hantar resume. Ada sekali kadang kita cari resume, kumpul resume tu hantar ke industri sampai itu sekali kan, jadikan bank resume tu kumpul, okey bagi industri, okey this one saya ada 15 pelajar engineering, ambil dia macam okey, tapi saya tu you call dia orang macam tu, masa tu sekali. Dulu tak ada, dulu pandai-pandai lah kan. Tapi itulah dia kata senario globalisation yang berlaku, keadaan yang berlaku dan berbeza berlaku, maka nak tak nak kita kena ikut dan kita kena pastikan membantu pelajar. Bagi saya tak rugi sebab bagi saya hubungan itu masih berlarutan dan saya yakin bila kita buat macam tu, insya-Allah memang kita lihat bahawa alumni kita ni memanglah tak strong lagi, memang kalau bayang universiti lain besar-besar dia dah strong gila, tapi insya-Allah saya yakin dalam 5 ke 10 tahun lagi insya-Allah pelajar kita akan come back. Ini pun dah mula dah bertanya sesuatu sebagainya, insya-Allah. Sebab sekarang ni diorang tengah establishkan dia punya kehidupan. Maksudnya yang nak cari kerja best lagi, yang nak berkahwin, lepas tu nak stand di kat mana, bertukar tempat kerja, sana sini sebagainya, masih lagi kuasa sebagainya. Sebab kalau dapat pun, saya kata dapatlah beberapa pun jadilah. Yang penting you okay. Tapi insya-Allah saya yakin after 5 years ataupun 10 years akan datang, insya-Allah kita dah ada satu tahap yang stable, insya-Allah kita akan dapat dia punya nikmat dia, insya-Allah. Dan saya yakin kita akan alumni kita nanti insya-Allah akan come back ke kampus dan insya-Allah akan membantu kita bukan hanya sebagai pembantu ataupun memberikan hikmat atau memberikan satu peluang kepada kita about GE kebesaran graduan pelajar, tetapi saya yakin dia akan cover untuk keseluruhan nama baik UPNM dengan moto kita kewajipan maruah dan integriti. Insya-Allah saya yakin dan saya percaya satu hari nanti. Saya sebanyak pada semua Puan Zunai kena beri ruang, insya-Allah saya ada 5 minit lagi dan 1 jam 50 minit. Dan kalau ada apa-apa daripada pihak yang lain mungkin nak berkongsi, insya-Allah silakan. Nak bertanya boleh, kalau saya tak mampu jawab insya-Allah saya akan jawab lepas tu. Insya-Allah kita usaha untuk bantu. Nilai ini bukan sekadar habis sini. Saya pun dah di PNM tu hampir tak ingat dah, tapi lama lah. 11-12 tahun kot. Tapi itulah, bila kita duduk di satu universiti ni, dia punya semangat loyalty tu lah, kekuatan tu lah. Kita rasa kesepunyaan kita bersama untuk memastikan bahawa universiti ni adalah universiti yang the best, yang kita kena bantu, dan keserongan kita satu je. Bila pelajar dah habis belajar, dapat kerja, dia dapat the wow factor yang ada tu, itulah cukup baik dah. Dapat anugerah mana-mana ke, tak apa. Kita dapat tak apa, yang penting dia dapat. Itulah nilai kita sebagai seorang, ataupun tak ada guru tak apa, tapi sebenarnya kita guru sebenarnya. Puan Zunai walaupun kerja HR, Puan Zunai pun guru juga. Sebab klien utama kita adalah pelajar. Kan? Saya cakap banyak kali dah bahawa kalau tak ada pelajar, siapakah kita? Kan? Saya pun tak guna duduk sini sebab tak ada pelajar. Nak cakap dengan siapa? Puan Zunai pun tak ada apa sebab tak ada pelajar. Nak urus apa? Sebab adanya pelajar tu adalah klien kita, maka wujudlah universiti, wujudlah kita semua dalam kelompok kita, insya-Allah. InsyaAllah, doa yang baik-baik. Moga-moga Ramadan diterima amalan kita. Moga-moga dipanjangkan umur sampai 3 Ramadan. Dapat jumpa hari raya. InsyaAllah hari ni bulan Ramadan. Ngenap ni separuh Ramadan. Ramadan. Hari ni dah ada lahu raya dah keluar. Saya terkejut dia. Ya, dah keluar lahu raya dah. Terima kasih banyak Puan Zunai. Itu saya ending. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Syarizan. Untuk yang ada masa lagi yang berbaki ni, kita bukakan sebarang persoalan yang berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Sekiranya ada yang di kalangan kita punya peserta pada pagi ini untuk bertanya secara direct dengan Cik Syah, atau nak secara email atau tulis saja di ruang chat ni. Okey, saya dah nampak dah salah seorangnya. Okey, Sidi. Nak tanya? Nak tanya boleh? Boleh silakan. Boleh. Siapa tu tadi tu? Saya Meja Madinah. Okey. Baik Meja. Silakan. Nak tanya kaunselor kita, sebab kadang-kadang kita ada jumpa pelajar, dia ni macam kurang soft skill. Kadang-kadang kan cara dia menulis pada kita, dia WhatsApp kita tu kadang-kadang bagi saya tak sesuai. Macam mana kita nak counter benda ni? Sebab kadang yelah kita boleh tegur secara personal, tapi kadang-kadang saya rasa banyaknya dah macam tu. Kadang-kadang di WhatsApp kita ni, saya tak naklah benda ni macam kalau dia minta kerja pun dia buat benda yang sama kan. Kadang-kadang dia anggap kita ni macam kawan-kawan, sedangkan kita perlu ada gap lah antara student ni dengan ni.
takut perangai ni dia bawa sampailah bila dia bekerja nanti. Macam mana kita nak counter this problem? Terima kasih. Okey Meja, tengok Meja. Itu sebenarnya itu berlaku di semua orang Meja. Maksudnya sekarang ni dia punya generation sekarang ni. Dia ingat macam kita kan kawan je. Kadang-kadang betul. kadang yang kelakar kan dia copy je. Kalau contoh kita tak nama Syarizan kan, lepas tu dia keluar @Syarizan. Kalau hati kita, ya Allah, budak ni kurang jauh tu ni kan. Kita tak pernah kan. Saya lah, kita semua tak pernah kalau cakap dengan orang, saya cakap tuan ke, meja ke, encik. Tapi tak, dia copy je, nama kita kan. Nampak tak sopan bagi dia okey sebab dia nak cepat, dia nak ringkas. Itu mentaliti dia orang. Sebab dia nak generation tu berlaku. Tapi bagi saya yang kita nampak lihat ni, saya tak masalah untuk pertama kalau mungkin nak tegur saya personally mungkin mungkin kalau boleh teruskan tak masalah, tapi kalau kata in general bagi saya sebagai seorang pendidik di dalam organisasi yang ada ni, saya memang sangat-sangat sebab pendidik macam Meja Madinah contohnya memang selalu jumpa student, memang boleh kata hari-hari jumpa student. Kita ada student yang baik dengan kita, yang kurang baik kita, yang sederhana kita. Bagi saya kita gunalah platform sebagai pensyarah tu untuk kita guna pakai untuk kita mendidik diorang dalam kelas-kelas sebagainya. Itu satu. Itu secara informal. Tapi kalau formality, kalau contohnya kalau katalah seandainya nampak perkara-perkara dan sebagainya, tak masalah. Kita boleh panjangkan perkara ini untuk kita bergerak untuk menggerakkan sesuatu tindakan lah. Sebab kalau contoh kata tengok ada kelas yang satu kelas macam Allah Akbar, cloud budak ni kan contohnya. Tapi dia bukan cloud pun sebenarnya, bagi dia okey, kita je sebenarnya tak okey kan. Tapi kita tak boleh biarkan sebab di luar nanti orang nampak tak cantik. Bagi saya tak masalah, kita kena maklum pada pihak berkenaan cepat-cepat kami pun sebagainya supaya kita cuba train. Kita boleh buat satu benda program kita boleh buat sebagainya. Sebab saya tadi the first yang saya cakap dia tentang profile tu, saya nak sangat tu sebenarnya. Supaya kami buat nanti memang nak sangat-sangat kerjasama setiap fakulti, lecturer untuk kalau mana-mana tak ada, kita akan pastikan lecturer akan pastikan menggerakkan orang supaya bila dapat profil tu nanti maka insya-Allah kita dapat tahu student macam mana, jenis macam mana kan, dia introvert ke extrovert ke, dia jenis macam apa sebenarnya ke keberuntungan tinggi ke apa ke, lepas tu English yang kurang ke sebagainya. Di situ nanti kita akan polis dia orang dan ada masa mungkin tahun 1, tahun 2 dan sebelum tahun 3 nak PLI ke apa sebagainya, insya-Allah 2 tahun tu kita boleh bantu dia untuk uruskan. Memang tak salah dia orang macam tu, keadaan macam tu, tapi kita sebagai yang senior ni insya-Allah bagi saya tak masalah untuk kita tegur, kita cakap elok. Bagi saya dia okey je, boleh dengar. Dan kalau seandainya keperluan untuk kita buat sesuatu tindakan secara formality dan sebagainya, insya-Allah tak masalah, dan kita boleh anjurkan beberapa program atau aktiviti yang kita boleh bantu dia orang. Sebab kita memang tujuan kita di situ untuk membantu para pelajar. Dan insya-Allah saya masih banyak pada meja kerana perasan itu. Memang kita berperasan tu. Kadang-kadang dia cerita Syarizan je. Lepas tu so saya tu budak ni ngajar tu kan. Kita tak pernah pun kita jadi Puan Zunai. Kalau saya Zunai pun Puan Zunai ke whatever kena ada lah. Dia punya bukan dimah tu kan. Ni tak, dia melanggar je datang. Tapi itulah generasi yang ada ni, dia dari segi formality ni nak cepat, nak mudah kan. Dia malah nak susah, nak type. Dia macam tu. Tik dia keluar kan itu. Itu tak masalah. Itu norm dia. Itu keadaannya. Tapi tak masalah. Saya rasa ada masa untuk kita baiki diorang ni untuk sebelum sampai tahun 4 ada masalah besar dah. Tak ada susah sikit lah. Tapi kalau saya awal tu insya-Allah saya yakin kita ada ruang yang banyak untuk bantu diorang insya-Allah. Terima kasih. Thank you. Okey, ada lagi untuk bertanyakan soalan? Saya nampak tadi. Mute tu CD. Tak dengar suaranya CD. Kita tak dengar. Cik Syah ada dengar ke? Tak dengar juga kan? Aha. Cuba type. Puan Zunai dia, saya nampak CD dia bagus ni. Dia kena bagi anugerah kat dia. Hadiah betul ke? Saya tengok bila saya lihat program lepas-lepas, oh dia antara orang yang aktif bertanya soalan ni. Bagus tu. Ya, betul. Boleh type ke CD? Boleh type? Tak dengar CD. Mungkin problem kat situ. Kalau type saya tengok chat. Ada tak? Aha. Okay. Cik Syah siap tulis sila type. Ada lagi ke yang ingin bertanyakan soalan kepada Cik Syah kita?
punya graduan, Cik Syah, ada tak yang sepanjang Cik Syah mengendalikan kita punya graduan kita ni yang bekerja di luar negara sekarang? Setakat ni saya dengar macam ada, tapi tak ada data. Kena cari sebenarnya. Dengar macam ada, few 1-2 orang ada. Okey, Sidi. Yang bekerja dalam bisnes pun dah mula ramai dah sekarang ni. Alhamdulillah. Okey, boleh ke dengar Puan Zunaira? Boleh dengar dah. Alhamdulillah, mereka sampai peduli saya kata saya di ban. Okey, sebab asyik bertanya soalan je. Okey, kita teruskan dengan persoalan Cik Syah. Berkenaan kita sedia maklum bidang TVET sekarang ni sangat diketengahkan dalam dunia ataupun pasaran industri sekarang. Jadi apakah pandangan Cik Syah sendiri, adakah kita melahirkan alumni-alumni yang mempunyai soft skill ataupun mahir dalam bidang TVET, dan bagaimana Cik Syah melihat alumni yang kita lahirkan ini dapat bersaing bersama dengan pelajar-pelajar yang menguasai bidang TVET ini. Seterusnya soalan saya adalah betul bak kata Cik Syah tadi berkenaan isu penguasaan bahasa Inggeris. Kadang-kadang kita melihat alumni yang kita lahirkan penguasaan bahasa Inggeris dia agak lemah, dan kita risau juga kalau alumni yang kita lahirkan ini ataupun graduan yang kita lahirkan ini tidak setanding dengan alumni ataupun graduan daripada universiti yang lain. So apa pandangan Encik Syah sendiri, ada tak kita daripada universiti ini membuat sesuatu agar penguasaan bahasa Inggeris ini dapat dikurangkanlah, maksudnya dapat dikurangkanlah dari segi persaingan tu kan. Dan seterusnya, okey, kalau kita nak ada banyak soalan tak apa Puan Zunaira? Okey, apa dia Sidi? Seterusnya soalan saya adalah berkenaan kebolehpasaran graduan kita. Kalau kita nak bandingkan dengan universiti-universiti yang ada ranking, saya tak nak sebutlah universiti mana, tapi kalau kita nak bandingkan dengan universiti-universiti yang ada dalam ranking international antarabangsa, bagaimana Encik Syah sendiri melihat kita punya graduan ini ataupun alumni kita ni mampu setanding dengan mereka-mereka yang lahir daripada universiti-universiti yang berada dalam ranking dunia. Dan akhir sekali saya mohon pandangan Encik Syah juga berkenaan dengan pelajar ataupun kita kata graduan yang keluar daripada habis belajar ni yang demand dengan kerja. Kadang-kadang dia kata okey, kerja yang dia dapat ni tak bersesuaian dengan kelayakan yang dia ada. Contohnya dia ada degree tetapi mungkin dia ditawarkan bukan yang bergrade degree lah, so dibawa rendah sikit, so kadang-kadang dia tak nak, dia kata ada demand, so dia nak cari kerja yang bersesuaian dengan kelayakan yang dia miliki. Itu saja setakat ini soalan saya untuk Cik Syah. Mohon pandangan dan pendapat daripada Cik Syah. Terima kasih. Okey, terima kasih Syedi. 4 soalan masa dah habis, kita sambung untuk minggu depan. Okey, dah saja lawak. Okey. Okey, soalan pertama tentang TVET. Okey, saya seronok cerita tentang TVET. Saya ingat minggu lepas. Kalau kita pernah lihat satu akhbar, saya ingat utusan Bahasa Melayu kaitan dengan pelajar yang tak ada TVET akan keciciran dari segi kerjaya. Bagi Prof Tensi ada maklum pada saya, bagi Nak Chancellor dapatkan maklumat tu, dan Alhamdulillah kita dah bertemu dengan orang berkenaan SNS Network sebenarnya. Dan sebenarnya kalau kita lihat TVET ni, kalau orang tengok TVET ni secara manuality-nya ataupun mata kasarnya, tengok TVET ni kita akan tengok teknikalnya universiti. Contoh MTON, contohnya macam UMP, contohnya lepas tu UTHM contohnya. Itu MTON program MTON universiti lah, ataupun kalau nak bawa sikit pergi ke politeknik macam itulah, nampak mesti TVET. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari segi besar ni, orang lingkup TVET ni sebenarnya dia bukan sekadar itu sebenarnya. Sebenarnya bagi saya kalau yang saya faham lah bahawa TVET ni memang kita fokus ke arah benda-benda kemahiran yang teknikal tadi, tapi sebenarnya kalau kita
contohnya macam pelajar kita IT di UPM sendiri pun, kita ada IT student sebagainya, sistem cerdas, komunikasi sebagainya, itu pun sebenarnya dah kira sebagai TVET. Sebab TVET ni lebih kepada berfokus kepada kemahiran yang ada pada dia individu tu. Even kalau contoh macam pelajar kita di pusat fakulti pengurusan contohnya, kalau kita boleh ada sama ada pelajar sendiri yang cari kemahiran tambahan yang kita kata tadi bahawa program penjana KPT sebagainya, satu grade. Yang kedua ialah kalau kata program-program peringkat fakulti sendiri yang dah ada juga beberapa program-program tambahan yang dilaksanakan. Contoh macam ada juga program bawah KPT PACE ataupun mungkin program yang lain di bawah pensyarah je contohnya, yang pensyarah nampak kena tambahan. Ataupun mungkin program-program yang selain daripada peringkat fakulti, peringkat universiti, mungkin pelajar sendiri yang mungkin ada inisiatif yang ambil di luar ini program contohnya, nak tingkat kemahiran, maka itu pun sebenarnya dikira sebagai satu kemahiran di bawah TVET sebenarnya. Cuma orang nampak bahawa TVET ni lebih pada M-Tone, politeknik, macam teknikal, ketuk borang, pergi ke baki dan sebagainya. Tapi tak, sebenarnya bila dikenali sebagai kemahiran saja, itu pun dah kira sebagai satu kemahiran di dalam TVET. Itu yang saya faham dan saya telah dibagi tahu. Dan kalau itu yang berlaku, maka UPM sebenarnya tak ada masalah. Maksudnya ada ruang dan peluang. TVET tu ada dalam kita punya syllabus. TVET tu berlaku dalam proses pembelajaran kita. Cuma tak nampak lah macam M-Tone. Kena ada bengkel. Tapi kita ada juga macam engineering. Tapi bagi saya yang lain tu sebenarnya ada. Sebab bila bercakap dengan kemahiran, tingkat kemahiran bukan sekadar membaca sebagainya, maka ada kemahiran lain, maka itu pun dah sebagai satu TVET. Dan saya percaya bahawa baru ni bila akhbar tu keluar, saya bercakap dengan, dah berjumpa dengan individu berkenaan, dan insyaAllah minggu depan kami jumpa sekali lagi untuk membincang dengan beberapa perkara lagi untuk long term menyepat untuk bantu kita untuk digitalizekan kita punya program di universiti ni sebagainya. Tengok apa yang kita boleh menggerakkan. Dan saya yakin benda ni sebagai satu nilai tambah lah kepada kita untuk sekali tadi bahawa bukan sekadar kita bercerita tentang kebolehan pasal graduan, itu tahapnya kerja atau 4 perkara tadi, tetapi kita lihat dari segi kualiti, dari segi gaji premiumnya, dari segi di mana tempatnya, macam tadi Puan Zina kata, adakah pelajar kita daripada luar negara contohnya, kan? Itu yang kita nak ketengahkan. Dan baru ni saya tengok ada beberapa fakulti bergerak untuk menghantar pelajar kita pergi ke LI luar negara. Saya setuju sangat, saya kata. Sebab bila kata kita hantar tu, harap-harap pelajar tu dapat ke situ. Tak dapat pun tak apa. Yang penting dia balik, at least kalau kata pun itu pun program diikut sebagai satu program mesti tak apalah. Tak kisahlah sebab masa tu nanti ke LI masa tembuga orang tak tanya pun. Yang penting orang tanya, kat mana LI? Kat negara ni contohnya. Itu penting. Dia kan tanya, awak ikut program ke tidak? Tak, dia tak tanya tu. Dia tanya yang penting kat mana awak dan orang cerita. Dan dia akan share pengalaman tu, bekerja dan sebagainya. Itu yang kita nak. Dan banyak lagi lah kalau boleh. Saya ingat dengan beberapa pensyarah saya kata, banyakkan lagi lah kalau boleh. Saya pun akan cuba bantu untuk kalau boleh kita nak gerakkan begitu. Supaya kita dah sampai tahap, mungkin kita dah 12 tahun, 13 tahun ni, kan? Dulu bolehlah kita main dalam pusingan kita, tapi now kita dah mula bergerak lebih besar lagi dengan ruang dia. Walaupun nabur kita 20, tapi kita tak nak berfikiran ke 20, kita tak nak budaya kita fikiran 20, tapi kita nak kalau boleh lah. Nak cakap jadi macam kata kata Eddie tadi, ada QS sebagainya, kita masih lagi ada lagi, tapi tak apalah. Yang penting kita dah ada inisiatif ke arah tu untuk kita berfikir dan macam tu, dan insyaAllah kita yakin kita akan mampu untuk sampai tahap yang bagus lagi insyaAllah. Yang kedua tentang bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris. Saya ambil masa sikit lagi. Dah pukul apa ni? Dah pukul 12.42 insyaAllah. Belum zuhur lagi. Bahasa Inggeris memang saya percaya. Itu sebab dalam program profiling sebenarnya, antara elemen utama ialah dia akan lihat dari segi knowledge, dari segi English. Itu yang saya nak sebenarnya. Nak sangat supaya saya pernah dulu bercakap dengan pihak pusat bahasa untuk membincang sesuatu, tapi mungkin ada benda-benda yang mungkin kita nak kena pasti. Tapi alhamdulillah baru ni bila KPT bagi grant untuk KPT PACE sebanyak hampir 500,000 untuk kohort ini, insyaAllah kita akan kena pastilah. Saya ingat Dr. Sharifah tengah usahakan, insyaAllah saya akan bantu untuk lihat apa yang kita boleh bantu pelajar yang mungkin kurang dari segi English sebagainya. Memang tak dinafikan bahawa English, walaupun dia berada di ranking nombor 3, nombor 4, tapi dia only the first. Sebab bila pergi temu duga, maka lain tak bukan, tak ada cakap bahasa lain, melainkan bahasa Inggeris saja. Kalau cakap Inggeris dan industri lah, tak ada cakap bahasa Arab, ada kan tu kalau pergi ke Saudi Arabia okeylah, tapi kalau di industri dan Malaysia ni, kalau temu duga memang pasti English adalah medium utama. Even
kalau pergi cakap Jepun pun mungkin lah pergi Jepun, tapi di segi translator tu pun nak kena cakap English juga, tak faham nanti sebenarnya. Itu sebab PZ memang kena memperkukuhkan. Dan untuk makluman, dalam plan strategik kita dan plan strategik KPT pun memang ada satu penekanan utama, dan kita akan tengok bagaimana kita boleh libat bersama, dan mungkin insyaAllah kita akan tingkatkan lagi kualiti kita insyaAllah. Dan itu yang kita nak hasilkan. Dan satu lagi berkaitan dengan QS ranking tadi, memang betul kita tak ada dalam ranking QS, tapi tak apa bagi saya. Kalau kita merintih tak ada, kita tak berjalan, kita duk fikir tak ada kan, sampai ada kita tak bergerak kan, tak apalah, itu nak ranking tak apa. Yang penting kita tahu kita buat kerja macam mana, yang penting kita mampu lahirkan graduan kita sebaik mungkin, the best mungkin, untuk pastikan satu hari nanti insyaAllah kita akan berada dalam QS ranking. InsyaAllah saya yakin akan ada dia punya waktu tu, tapi now kita bergerak lebih lagi untuk ke arah itu insyaAllah. Dan akhir sekali dari segi tadi tempat pelajar kerja tadi kan, ataupun tahap graduate sebagainya. Memang saya percaya bahawa dulu memang ada, dan sekarang pun ada juga matching tempat untuk penempatan tu, kadang buat tak kena sebagainya. Tapi bagi saya kalau mismatching tu lebih kepada dalam lingkungan dia orang, tak apa. Contoh katalah dia ambil ataupun ambil student FKJ tu contohnya, and then lepas habis FKJ dia tak jadi engineer, dia jadi contohnya kerja satu tempat yang bukan engineer tetapi mungkin marketing, tapi mungkin ada kaitan dengan engineering pun okey juga, ataupun lain pun tak apa, tapi mungkin dia minat tu. Tetapi yang penting ialah bagi saya, berapa gaji yang dia dapat, itu penting. Kalau gaji dia dapat kurang daripada 2,000 itu memang kita susah nak terima lah. Tapi kalau seandainya dia pergi bukan dalam bidang dia, dia bukan bidang, tapi dia pergi tempat tu memang bagus, gajinya 3,500, 4,000, why not contohnya. Sebab bagi saya ialah dia gunakan skill yang ada, walaupun dia engineer, dia dalam bidang lain dia tak apa, sebab kadang-kadang skill itulah yang menjadikan dia lebih matang, lebih dipercayai dan dikendaki di tempat itu. Dan ada juga orang yang kadang-kadang mengambil pengajian, kadang-kadang bukan minat ataupun keinginan dia, kadang-kadang mak ayah suruh nak jadi engineer tapi tak minat pun contohnya, tapi minat lain. Tapi yang penting degree tu ada, habis belajar 4 tahun, insyaAllah dia bina satu karakter, dia bina satu kekuatan dia sebagai seorang bergraduat, dan akhirnya kita nak dia bekerja dalam lingkungan dia adalah sistem kepegawaian tu. Itu penting. Supaya kita nak dia bekerja, cuba bancu air. Dia bancu air tak apa. Kan, bancu air tapi dia ada 10 stall contohnya. Baguslah tu. Kan? 10 jual burger contohnya. Dia ada 10 stall. Dia job creator dah ada tu. Tak apa. Yang penting dia dah capai tahap tu sebab dia dah nampak kematangan tu. Bukan sekadar dia nak jadi tukang bancu atau tukang goreng ke apa ke, tapi dia dah ada dah nilai keusahawanan tu. Sebab nilai keusahawanan dalam pembelajaran dimasukkan. Bukan sekadar kita menjurus pada fokus keusahawanan jadi usahawan, tetapi nilai-nilai keusahawanan tu dah ada dalam diri individu supaya dia lagi matang dan lebih berfungsi dan dapat satu identiti sebagai seorang ataupun graduan yang berkualiti, yang the best. Itu saja daripada saya. Terima kasih banyak. Okay. Saya rasa cukuplah setakat itu saja sebab masa pun sudah menghampiri ke pukul 1 dah sebenarnya. Saya betul kata Cik Syah, saya memang nampak kalau kita pun turut kena sama-sama membantu selaku kita warga UPNM untuk sama-sama membantu untuk mempromosikan kita punya student. Apa yang, sebab saya nampak bila saya tanya daripada orang luar sendiri, sometimes dia kata memang student UPNM ada kelainannya. Dan ada di tempat yang contohnya saya nampak baru ni ada student kita tengah buat praktikal. Saya rasa di saya tak pasti mana daerah Rembau saya rasa. So bila ada yang time waktu dia pakai baju, kita ada baju uniform tu, so mereka sangat macam excited lah. So bila saya tanya dia kata, wah memang student UPNM macam tu ke? Dia nampak budak tu sangat berdisiplin semua. So saya kata kita pun jadi, kita turut sama bangga bila orang kata kita punya student berdisiplin kan. Dan saya harap walaupun kita mungkin satu hari nanti anak-anak kita juga akan menghadapi masalah ini juga, kita akan sama-sama. So kalau misal kata sekarang student kata susah dapat kerja, bukanlah satu benda tu memang cabaran lah kan Cik Syah untuk mendapatkan kerja yang kata untuk
kalau once you kerja ambil engineering, memang belum tentu lagi sometimes untuk dapat kerja juga sebagai jurutera. Betul, Tapi saya mungkin, setuju. so Cuma- bagi saya ni lah kita kena fikiran terbuka. Kalau misalkan kata anak-anak kita nanti pun akan datang, belum tentu lagi lah, maknanya kita sama-sama tengok lah benda tu. Cuma akhir sekali bagi saya Tunai, kita doa sama-sama untuk institusi, untuk nama pelajar, mahasiswa kita sebagainya. Dan insyaAllah kita doakan moga kita akan terus kekuatan kita untuk membantu pelajar. Sebab klien kita, ingat kita belajar di UPNM adalah universiti ni adalah klien utama kita adalah pelajar. Student. Pelajar siapalah kita. Dan insyaAllah kita try the best. Sebab bagi saya tanggungjawab ini bukan hanya pada setiap pihak tapi tanggungjawab bersama. Dia start pelajar masuk bawah Rushaidi dengan Dr. Fadil kan, buat promosi sebagainya, whatever sebagainya, sampai level peringkat kita di akhir sebagainya, dan sampai sebenarnya dia tak berakhir sebab dia ada nama yang kekal dengan kita, itu alumni UPNM. Ya, dia carry nama UPNM tu. Okey. Okey, Cik Syah. Untuk di akhir sesi ni saya mohon pada yang masih ada bersama-sama dengan kita untuk bukakan webcam untuk kita mengambil gambar untuk sebagai tanda kenang-kenangan. Cik Syah, mohon kita tutup slide ni dulu, Cik Syah. Okey tak, Cik Syah? Tutup slide tu. Jangan delete. Staff saya kata jangan delete, Cik Syah. Habis Cik Syah punya ni. Dekat share story tu, stop sharing tadi. Cik Syah, slide. Kejap. Allah Akbar. Wah, mana? Semalam jumpa dah. Allah Akbar. Sebab Cik Syah dia biasa pakai Zoom. Sebab tu semalam kita orang buat rehearsal awal lagi. Stop sharing. Ya. Ada tak tempat untuk stop sharing tu? Mana ya Allah, nampak pun. Kat tepi. Yang gambar telefon kat atas tu warna merah. Mana? Yang dekat sharing tadi ada dekat share tadi, dekat sebelah yang mic. Okey, dekat mic tadi. Ada betul. Okey. Cik Syah tekan share tu dah. Sekejap Dah tekan share dah. Ada tak tempat stop? Buat awal tak jumpa. Sekejap mana nak show ni. Dah tekan share lepas tu tak keluar. Okey. Dah keluar dah. Okey. Okey, thank you. Alhamdulillah. Okey, sekejap kita ambil gambar. Oh, Datin. Allahu Akbar. Datin Aniza ada hari ni. Okey, sekejap. Kita ambil gambar dulu. Okey, kurma. Siapa yang ada ambil picture ni juga boleh share sama-sama di ruang chat kita. Oh, Rini belakang hadiah banyak betul. Syah, Assalamualaikum. Salam. Kenal tak 3 orang? Mana ni? Gambar tak keluar. Okey. Oh, Akbar. Hebat betul orang hebat. Oh, ya. Rini banyak hadiah belakang tu memang jual ke hadiah tu? Apa dia? Dia tak berhenti gambar tu. Dengan ini saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa. Selamat menjalani ibadah. Terima kasih banyak Cik Syah, Puan Zu. Assalamualaikum.